Pagi ni Zoom kita sebelum kita masuk ni kita kena update dulu kan. Jadi Ustaz pun sama, mungkin tak tahu Ustaz kenapa. Ustaz masuk dah, alhamdulillah. Semua macam tu pagi ni. Sudah. Saya benar Kita masuk. kena check dengan FB agaknya apa yang kita dah buat dekat Facebook ni. Dekat Zoom ni kan. Biasalah dia nak severe pun yang patut. Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, saya dah buka majlis tadi. So sebab kita nak teruskan perbincangan kita lah dengan apa yang berlaku, isu-isu awal zaman dan juga akhir zaman berkaitan dengan Palestin ni kan. Nak tak nak kita akan terparik jugalah, nak tak nak kita, persediaan kita lah kan untuk Palestin salah satu kata ayat akhir zaman lah kan, ayat-ayat kiamat yang akan berlakunya kiamat. Jadinya kalau kita tak belajar, kita tak usaha dan berjalan, kita akan ikut dengan teori-teori dan konspirasi-konspirasi yang diwar-warkan. Jadinya tujuan kita ada ke Majlis Taklim ini untuk mencerdikkan kita, untuk mengapa? Orang kata untuk menghidupkan hati kita agar kita lebih terarah dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kata kita lebih terpandu lah, dan kita ianya akan mendatangkan pahala kan kita buat sesuatu itu melandaskan sunnah-sunnah Rasulullah SAW kan Ustaz kan. Jadinya insyaAllah Ustaz kita hari ini pada, tapi itulah Ustaz ya, berita sedih kan berkaitan dengan terbunuhnya pemimpin tertinggi Hamas yang di Lebanon. Jadi jadi satu malam Kak Syida, line Kak Syida, suara Syida sangkut-sangkut. mengutuklah tindakan itu. Saya silakan Ustaz. Puan Syida dah pass kat saya, so saya teruskan je. Ya ke? Tadi sangkut-sangkut sikit, Puan Syida. Ustaz pun dah line dia merah. Ya. Saya okey tak? Okey, line start putih je. Okey. Kita dah terkeluar Zoom. Tapi Ustaz teruskan. Line saya satu lagi tu dah terkeluar. Ustaz teruskan, silakan. Okey. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama lagi pagi ini, dan seperti yang kita tinggalkan dalam pertemuan terakhir, memang kita nak sambunglah topik berkaitan dengan awal zaman, akhir zaman di Palestin ni, dan perkembangan terkini di Palestin ialah kita bila kira hari itu dah 88, hari ini 89 hari lah. Dan saya tak tahu, dia lebih kepada kerisauan kepada diri sendirilah, sejauh mana kita mampu untuk terus committed kan dengan isu Palestin ni. Sebab saya rasa saya pun dah menghadapi bibit-bibit kebosanan. Dia bukanlah bosan sebab kita tak suka kan, tapi mungkin sampai di tahap kita mungkin dah exhausted ataupun burn out kan, membaca berita-berita tu. Rasa macam dah kena cari kekuatan baru untuk terus berikan segala-galanya untuk Palestin. Dan saya mengharapkan kelas ni lah, baik untuk puan-puan dan untuk saya sendiri pun, saya harap ini jadi satu penguat lah untuk sentiasa follow isu Palestin ni. Sebab macam kita selalu sebut pun, memang harapan penjajah perang ni dilanjutkan sampai ke selama yang boleh adalah supaya orang boring lah kan? Dan kena tahu juga perkembangan-perkembangan yang unik di Israel sendiri, sebab ada satu, saya pun baru mengikuti perkembangan ni, bagaimana orang-orang di dalam Israel sendiri, orang muda mereka, sebab mereka ni orang muda, dia macam kita pergi khidmat negara ke apa kan, tapi kita bukan negara krisis, maka tak wajib untuk semua orang lah untuk pergi servis dalam militeri ke apa kan. Tapi untuk orang-orang di Israel ni, sebabkan dia negara yang berkrisis, dia macam mewajibkan lah orang-orang muda dia bukan pergi khidmat negara PLKN je kan, memang betul-betul kena hantar pergi servis lah.
sebagai apa nama ni, army kan dekat di Israel, di IDF. Dan orang-orang muda mereka sekarang ni dah mula refuse untuk pergi, dan mereka bahkan dah start campaign tak nak pergi, dan ada yang dah masuk dalam penjara sebab tak nak pergi. So ini satu perkembangan yang insya-Allah Allah memusnahkan Israel dari dalam juga bila segala-galanya mula terbongkar. Dan ada dalam buku saya yang insya-Allah bakal keluar tak tahu bila saya pun ada masukkan beberapa fakta yang menarik tentang nama-nama yang bekas tentera IDF yang bila dia berkhidmat tu dia nampak betapa jahatnya mission kita ni, dan betapa berbezanya orang Arab Palestin daripada apa yang kita belajar dalam kelas, dalam sekolah mereka dulu di universiti. Bila mereka pergi terlibat dengan mission ke ke wilayah orang Palestin, mereka mula sedar yang sebenarnya mereka salah persepsi kepada orang Palestin. So bila army ni dah keluar, berhenti daripada dia punya servis, dia buat kempen kesedaran kepada orang-orang kepada orang-orang Israel untuk sedar yang kita salah, kita yang sebenarnya buat jahat kepada orang-orang Palestin. So ini satu perkembangan yang unik juga daripada dalam Israel sendirilah untuk kita tahu. Dan topik kita untuk pagi ni, saya tak tahulah, saya harap kita try untuk 1 jam saja untuk cerita topik ni. Kemudian setengah jam terakhir tu kita boleh discuss apa yang kita nak tengok. Sebab ni topik yang saya tahu topik yang agak complicated, dan saya pun dah plan untuk ni jadi satu kelas next untuk Sirah Center. Sebab saya rasa memang kena intensif lah. kena saya pun kena ambil masa yang lebih banyak untuk explore topik ni dan betul-betul susun properly untuk memahami sudut-sudut akhir zaman daripada cerita daripada Palestin ni. Dan saya pun mungkin bagi satu disclaimer sikit lah, saya risau di jamaah Ahsanul Amalan ni dia ramai ramai peserta kelas saya juga. So dia macam saya takut lah kalau jadi pressure pula setiap kali saya buat kelas nak kena datang kan. Dia bukan kelas yang wajib lah dekat Sirah Center tu kan. Sebab saya takut kadang-kadang berulang konten dia dekat sana kan. Terutamanya next kelas lah nak cerita pasal akhir zaman di Palestin. Dia akan lain sikit lah. Cuma sikit sebanyak tu adalah cerita-cerita yang saya dah cerita dekat sini yang saya akan bawa dalam kelas Sirah Center nanti. Kena memahami skala dan impak perang yang sekarang ni supaya kita tahu yang bila kita membaca hadis-hadis akhir zaman, cerita di Palestin ini bukan cerita yang kecil untuk kita sekadar anggap ini salah satu saja daripada krisis yang dah berlaku sejak sekian lama. Okay? Sebab sekarang ni kalau yang kemarin tu ada pemimpin Hamas yang terbunuh dekat Lebanon. Dalam masa yang sama, semalam dekat Iran ada bom yang dia ada satu apa nama tu, saya tak ingat nama tempat dia exactly, tapi ada bom yang dilepaskan di Iran. Macam biasa kerana Iran ni dia pro kepada Palestin dan adalah proksi kepada Israel dan Amerika di sana. Ada nama dia, saya pun tak ingat berita yang saya baca tu. Mereka telah buat bom ada satu tempat ni dekat Iran dan telah membunuh 200 nyawa di sana. Dan ini adalah satu perkembangan yang menakutkanlah, dengan maksud sebagaimana Amerika sendiri sebut kan, dia takut kalau perang ini melibatkan negara-negara selain daripada hanya Israel dengan Palestin saja. Dan sekarang ni dia dah mula libatkan Yaman, dia dah mula libatkan Lebanon, dah mula libatkan Iran, dan of course secara automatik dia akan secara organik berkembang lah. Organik tu maksudnya secara semula jadi kan. Bila Iran dah mula terlibat sekali, dia akan ajaklah kawan-kawan dekat keliling tu untuk berkonflik kan. Dia sama macam cerita Perang Dunia Pertama pun, dia bermula daripada perang antara dua kerajaan saja, antara Serbia dengan Austria-Hungary. Tapi bila dah masing-masing pun mula nak tunjuk lagak masing-masing, serang sana serang sini, akhirnya jadi perang dunia. Dan perang ataupun malhamah ini, kalau dalam bahasa hadisnya malhamah, perang ni adalah benda yang terang-terang berkaitan dengan akhir zaman. Itu adalah perkara yang konsisten disebutkan dalam banyak hadis akhir zaman. Perang kan? Dan nanti kita akan tengok bagaimana kita sebut dalam hadis sikit tentang Nabi Isa AS. Dan kemunculan mereka ini adalah pada zaman dunia ini, dunia yang sudah rosak dengan perang, dengan ketidakadilan, dengan
kecurangan pimpinan-pimpinan dunia yang menyebabkan dunia jadi kacau bilau, kan? Dan beberapa gambaran dalam hadis yang mengatakan kalau burung tu terbang dekat langit pun burung tu boleh mati. Burung yang dekat langit pun burung tu boleh berjatuhan ke bumi, mati disebabkan perang. Jadi satu gambaran kalau itu Nabi sebut, ini gambaran yang pelik lah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada jet pejuang lagi? Mana ada senjata-senjata yang boleh menembak burung dekat udara, kan? Sebab bilang macam mana nak membunuh burung pakai pedang, kan? Sebab burung terbang ke atas. Dalam hadis tu Nabi sebut burung akan berjatuhan daripada langit. Nak beritahu skala perang tu luar biasa, kan? Dan bila sebut tentang senjata nuklear, ini satu benda yang paling menakutkan lah. Sebab nuklear sentiasa menjadi satu igawan ngeri lah kuasa-kuasa besar dunia ni. Sebab tu masing-masing buat nuklear sendiri, kan, untuk memastikan tidak ada mana-mana negara yang ada kuasa dominan memiliki nuklear. So masing-masing takut nak lepaskan. Tapi sekali dia lepaskan, bermakna habis lah. Kalau ikut bahasa saintis, dia akan panggil itu sebagai doomsday. So maksudnya hancurlah dunia ni kalau nuklear dilepaskan. Dan apa lagi yang kita boleh tafsirkan daripada hadis di akhir zaman, melainkan peperangan itu adalah salah satu isyarat yang akan remind kita, ingatkan kita bahawa kita sedang menuju dekat dengan hari kehancuran. Dan ini adalah pengenalan saja, so jangan risau. Saya pun tak berapa nak larat untuk menyusun semua maklumat tu dengan terperinci. Samping kita tengok Palestin, dan kita akan tengok apa yang berlaku di akhir zaman. Bila kita sebut tentang asyarat as-sa'ah, asyaratus sa'ah, ini adalah perkataan daripada hadis Jibril. Bila Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, wa mas-sa'ah, apakah itu hari kiamat, ya, dan wa ma asyratuha, apakah dia syarat-syaratnya. Asyarat itu maksudnya syarat lah, cuma dia lebih baik diterjemahkan sebagai dipanggil seakan-akan tanda-tanda, kan, ataupun isyarat-isyarat, ataupun sebab-sebab yang bila kita nampak saja simptom lah perkataan yang best, kan. Simptom kepada hari kiamat adalah ini. Dan disenaraikan apakah simptom-simptomnya. Kalau kita nampak benda itu, kita akan tahu bahawa kiamat sudah dekat, kan. Dan ini adalah ayat Quran daripada surah Muhammad, dan ini satu apa yang nak sebut, satu ancaman buat mereka yang tidak memberikan perhatian, tidak dapat menghubungkan realiti yang berlaku di depan mata dia dengan keimanan dia tentang hari kiamat, iaitu bila Allah Ta'ala menyebutkan fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah, kan? Tidakkah mereka memerhatikan betapa hari kiamat itu akan mendatangi mereka secara baghtah. Baghtah ni secara mengejut, kan, baghtah. Dan memanglah bila sebut tentang simptom, kan, sakit ni, kan, kalau tanya kawan saya ada seorang, mungkin siapa yang ada kaitan kenal kot, dalam bulan lepas lah, akhir pertengahan bulan 12, Ustazah Izzatu Aini ni, senior saya zaman belajar dulu. Sama dulu saya pernah kerja kat Kuis. So saya lecturer sama dengan dia dekat Kuis, sekarang UIS. Lama dah kerja dengan dia. Saya pun resign, saya kerja dengan Iman, dan sekarang saya kerja sendiri. Tak ada sakit apa pun, cuma tiba-tiba di bulan 3 tahun ni dia sakit teruk, dan dicek dekat hospital, cek segala benda lah, dan rupanya dia kanser tahap 4, dan dia meninggal lah bulan lepas. Dengan maksud dia macam kiamat lah, baghtah. Dia datang secara mengejut. Tahu-tahu je kita sakit, simptom tu keluar, dan kita akan terkejut, aku sakit, dan ini adalah kanser tahap 4, kan. Dan kebanyakan penyakit begitu, kan. Allah memberikan isyarat, simptom-simptom bahawa kita sedang sakit, kan. COVID datang, dia datang sesemua, dia demam, dia, kan, hilang tu dia rasa. So benda tu datang secara baghtah. Sebenarnya kita dah kena dah. Dia bukan bagi isyarat masa baru masuk, mungkin hari pertama, hari kedua tak keluar simptom lagi, kan. Dia dah hari yang ketiga, hari keempat baru keluar, kan. Dengan maksud itulah baghtah. Dia datang secara mengejut. Tahu-tahu kita dah menghidap COVID. Tahu-tahu kita dah menghidap kanser. Tahu-tahu kita dah ada penyakit, kan. Faqad jaa asyratuha. Dan Allah memberikan satu peringatan bahawa asyrat ataupun syarat-syarat, isyarat-isyarat, tanda-tanda, simptom-simptomnya telah datang.
Dan sebagai seorang Muslim kita tahu tanda kiamat yang pertama sekali adalah kenabian Nabi SAW. Itu adalah tanda kecil kiamat yang pertama sekali. So, Nabi sendiri sebut pada para sahabat dengan kehadiran Nabi terakhir, Khatimul Anbiya, itu sendiri menandakan bahawa ini adalah peluang terakhir untuk mana-mana umat kembali kepada kebenaran, kerana ini adalah Nabi terakhir yang sampai kepada kita semua. Dan Nabi pun sebut antara aku dengan kiamat adalah antara dua jari kan, dalam satu hadis Nabi sebut, menandakan memang dah sangat hampir. So Nabi sendiri adalah tanda kiamat, tanda kecil kiamat. Fa'anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Fa'anna lahum, kalian nak ke mana? Kalau nanti datang kiamat itu, kalian nak lari ke mana? Sebab kiamat ni adalah satu perkara yang memang tak boleh nak lari, tak boleh nak elak. Bila kita nampak petandanya, dia akan berderet-deret, berlaku kan. Kita akan nampak Imam Mahdi, kemudian tiba-tiba keluar Dajjal, kemudian nampak Nabi Isa AS, kemudian akan macam-macam lah dia berderet-deret. Kita akan nampak benda tu. Dan ini semacam satu visual yang ditayangkan macam movie lah. Dia takkan tiba-tiba kita boleh stop kan. Dia kena berjalan je sampai ke habis. So, itu adalah permulaan kita pada pagi ini supaya kita nampak kenapa kita kena kita punya deria keimanan kita kena sensitif lah bila melihat cerita perang ni di depan mata kita. Sebab itu menandakan bahawa kiamat sudah hampir. Bukan untuk menakut-nakutkan, tapi dia lebih kepada kita kena lebih melakukan persediaan lah untuk menuju ke alam akhirat. Sebab tu saya bawakan hadis yang next ni. Sebab saya pun dah sentuh beberapa kali dalam kita punya sesi sebelum ni kan. Salah guna kepada hadis di akhir zaman ni. Dan itu telah berlaku pun. Banyak-banyak grup telah salah guna, telah salah faham. Akhirnya kita kadang-kadang terlalu dipanggil apa fobia. Kan? Fobia dengan tanda-tanda kiamat. Fobia ke perkataan dia? Yalah, fobia lah kan. Maksudnya sama ada kita fobia sangat dengan tanda-tanda kiamat. Asal ada je kita jadi macam habislah kita, hancurlah kita. Ataupun kita obses dengan tanda-tanda kiamat dan kita nak mimik tanda-tanda kiamat tu. Mimik tu maksudnya apa? Kita nak copy dia lah, nak jadi macam dia. Macam saya sebut, macam Puan Syeda ada share soalan pasal grup-grup yang bawa bendera panji hitam daripada Khurasan, bawa bendera yang ada kalimah la ilaha illallah berwarna hitam daripada Khurasan. Yang itu ada dalam hadis Nabi SAW dan mereka copy hadis tu jadi bendera mereka. So itu bukan cara kita melihat hadis di akhir zaman, supaya kita tidak salah memahami. Bahkan sebenarnya cara orang yang obses dengan hadis akhir zaman ni sampai dia cuba mimik hadis tu, nak bagi tahu yang kamilah Al-Mahdi kan, telah dilakukan sejak daripada era Banu Abbasiyah lagi. Ini jauh sikit dari kita punya cerita ni. Ketika Banu Umayyah jatuh, Abu Muslim Al-Khurasani adalah antara panglima kerajaan Islam Abbasiyah. Nama pun Abu Muslim Al-Khurasani. Dan bendera kerajaan Islam Abbasiyah adalah berwarna hitam. Untuk pengetahuan kita, bendera kerajaan Islam Abbasiyah berwarna hitam. Dan khalifah pertama yang mengambil gelaran Al-Mahdi adalah khalifah daripada Banu Abbasiyah. Khalifah Banu Umayyah tak ada guna perkataan Al-Mahdi ni. So apa fungsinya menggunakan perkataan Al-Mahdi kalau bukan memang nak relatekan diri dia kepada Al-Mahdi lah. Dan itu adalah cara paling mudah untuk cakap pada orang, ikut je cakap aku sebab aku Al-Mahdi. Ya. Follow je kami kan. Undi saja kami. Undi saja kami kerana kamilah pemegang panji hitam daripada Khurasan. Dan itu telah dibuat oleh Banu Abbasiyah ketika awal kemunculan mereka pun. Dan itu tak pelik lah untuk diikuti oleh Al-Qaeda nanti akan buat. Nanti saya akan tunjuk Juhaiman Al-Utaibi ketika dia merampas Masjidil Haram. Ini satu cerita dalam sejarah kita. Sama ada perempuan pernah dengar atau tidak. Masjidil Haram pernah ditawan oleh satu grup yang menggelar nama mereka sebagai Ikhwan. Bukan Ikhwanul Muslimin Mesir, tapi ni Ikhwan, apa nama panjang dia lupa dah. Ada Ikhwan something nama dia. Yang berasal daripada Saudi lah, keluarga Al-Utaibi ni. Dan dia telah menawan Masjidil Haram dan dia dakwa dia ada Al-Mahdi. So maksudnya benda tu memang mahal lah untuk orang gemar lah gunakan hadis di akhir zaman ni untuk cepat mendapat undi tu kan, untuk menagih simpati orang, untuk galakkan orang kepada dia. Dan
itu adalah salah guna kepada hadis di akhir zaman. Sama ada fobia pun salah, obses pun salah, dua-dua salah. Fobia maksudnya terlalu ketakutan, kan? Bila nampak je alamak bila kita, no, itu bukan cara kita berhadapan dengan peristiwa akhir zaman dan hadis di akhir zaman. Dalam masa semua jangan juga obses sampai kita nak mimik segala benda yang ada dalam hadis akhir zaman. Kita tengok hadis ini. Hadis ini saya sangat suka. Saya rasa nanti esok kalau saya buat kelas saya akan bawa semula hadis ini. Sebab ini hadis yang penting untuk kita faham penggunaan hadis di akhir zaman. Bila Nabi sebut ini Huzaifah bin al-Yaman, saya sahabat yang banyak menjaga rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Huzaifah pun banyak membicarakan hadis-hadis yang berkaitan dengan ghaibiyat, perkara-perkara ghaib, akhir zaman dan sebagainya. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman. Nabi bangun dan bersama dengan kami maqaman di satu lokasi. Ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalika ila qiyamis sa'ah illa haddatsa bihi. Okay. Dan bahasa Arab ni indah, tapi terjemahan saya mungkin tak best lah kan. Huzaifah bin Yaman sebut, tidak ada satu perkara pun yang Nabi tinggalkan untuk diceritakan kepada kami, bermula daripada tempat dia berdiri tu sampailah akhir zaman, sampailah berlakunya kiamat. Maksudnya Nabi kan berdiri di situ kan untuk membayangkan Huzaifah nak bagi tahu. Daripada detik itu sampailah akhir zaman, Nabi ceritakan segala-galanya. Illa haddatsa bihi. Dalam riwayat yang lebih panjang, dia sebenarnya bermula Nabi punya khutbah tentang akhir zaman ni daripada selepas solat subuh sampailah isyak, Nabi berceramah tentang akhir zaman ni. Hadis yang panjang sebenarnya. Dan Huzaifah bin Yaman sebut, ini kalimah yang best ni. Hafizahu man hafizahu. Siapa yang menghafal hadis-hadis akhir zaman, tanda-tanda kiamat ni, dia hafal lah. Wa nasiyahu man nasiyahu. Siapa yang lupa, dia lupa. Maksudnya apa? Maksudnya dia semacam mana-mana peringatan. Kita akan ingat, kita akan lupa. Dan benda tu fitrah kita untuk lupa dan untuk ingat. Okay? Apa poin dia? Qad alimahu ashabi haula. Dan Nabi berikan peringatan itu kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu. Wa innahu la yakunu minhu syai'un minhu syai' qad nasituhu. Tengok. Huzaifah bin Yaman sendiri sebut, ada kandungan daripada peringatan Nabi itu aku lupa. Maksudnya, bila cerita akhir zaman ni, kita kena sedar yang dia adalah asyratus sa'ah. Dia macam cerita, tak tahulah nak bayangkan apa kan. Kalau kita bandingkan macam balik kampung, nenek saya masih cerita pasal pengalaman masa lalu nenek kan. Dia antara ingat dengan lupa lah kan. Tapi kita tengok sambungan hadis ni akan memberikan kita maksud Huzaifah bin Yaman bila disebut benda tu. Aku ni ada benda yang Nabi sebut masa tu, aku lupa. Qad nasituhu fa arahu, dan sampai masanya aku akan melihat benda itu. Fa azkuruhu, dan aku terus teringat akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hidup kita ni ada tahu dalam masa-masa tertentu dia macam apa perkataan dia, deja vu kan. Dia macam, aku macam teringat lah benda ni, macam ada seorang pernah bagi tahu pada aku. Itu namanya deja vu kan. Ataupun benda tu berulang sekali lagi ke apa kan. Dulu kita pernah cakap benda tu, sekarang berlaku lagi. Nabi pernah sebut segala benda tentang akhir zaman, tapi bila benda itu berlaku, Huzaifah bin Yaman pun sebut, aku pun lupa benda tu, aku bukan hafal kan. Aku tidak hafal benda tu, tapi ketika benda itu berlaku dan aku nampak fa'arahu fa'azkuruhu, dan aku teringat apa yang Nabi sebut. Ini adalah satu pendidikan tentang cara berinteraksi dengan hadis akhir zaman yang dididik oleh Huzaifah bin Yaman dalam hadis ini. Kama yadhkuru ar-rajulu wajha ar-rajuli idza ghaba anhu. Dia samalah macam kita ni ada kawan kan, yang lama tak jumpa, ghaba anhu, dah lama tak jumpa dia kan, dan wajahnya pun kita lupa kan. Summa idza ra'ahu arafahu. Tapi bila kita jumpa dia, kita ingatlah dia, kita tahulah inilah muka budak tu kan. Kalau kita jumpa kawan-kawan lama kita kan, lama tak jumpa, lama tak tegur siapa kat social media ke, tapi bila jumpa tu kita tahu ni budak ni aku kenal ni, aku tahu dia siapa. Dan kepala kita mula berfikir, memikirkan bila sebenarnya aku kenal dia dan siapa dia kan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman. Ini antara sahabat yang merekod cerita-cerita akhir zaman. Apa poin yang kita boleh belajar dari sini? Cara untuk interaksi dengan hadis akhir zaman. Hadis akhir zaman ni macam saya sebut tadi, ia adalah gambaran-gambaran simptom kepada kiamat besar yang akan berlaku di akhir zaman nanti.
Dan bila dia berlaku, kita akan perasan. Tak perlu nak berlakon, tak perlu nak cuba nampakkan ataupun kalau saya boleh sebut dengan mudah kan, tak perlu nak cari. Contoh kan, ada orang obses dengan apa nama ni, Dajjal. Dia cari dekat internet mana siapa Dajjal. Jumpalah gambar baby lahir mata satu kan. Kesian baby tu kan. Ingat kecil-kecil tu saya membesar dengan benda tu kan. Zaman konspirasi kecil-kecil tu seronok ni. Saya ingat lagi ada gambar video dekat YouTube dengan background baca ayat Quran kan. Ada background bunyi ayat Quran, lepas tu ada tunjuk gambar baby yang lahir mata satu dan tanda soal kat ujung tu kan. Adakah ini Dajjal kan? So, ini adalah cara yang sangat salah. Dajjal ni tak payah cari. Dia akan datang. Dia akan datang. Dan bila dia datang, kita akan tahu dia adalah Dajjal. Dan Al-Mahdi lebih unik kan. Al-Mahdi ni kalau ikut hadis Nabi SAW, dia adalah satu benda yang natural saja, maksudnya akhirnya orang akan nampak orang yang boleh menyelamatkan mereka adalah dia ni. Dan kita kena tahu tidak ada perkataan Al-Mahdi sebenarnya. Al-Mahdi ni perkataan yang digunakan dalam sebahagian hadis. Tapi Nabi SAW yang lebih konsisten adalah Nabi sebenarnya menyebutkan tentang seorang pemimpin di akhir zaman nanti. Yang namanya sama macam nama aku, nama ayahnya sama macam nama ayah aku. Nabi sebut macam tu, kan? Dan dia akan menyelamatkan umat. Tapi dia bukan Nabi pun, dia manusia, kan? Dan ketika dia ni, orang nak lantik dia menjadi pemimpin, dia tolak, dia tak nak terima. Dengan maksud, ini adalah orang-orang baik, orang-orang pemimpin-pemimpin yang hebat. Macam biasa kita kan, ketika negara tengah porak-poranda, kita naklah orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang berkualiti, yang kompeten untuk pimpin kita. Cara Al-Mahdi pimpin kita di akhir zaman nanti digambarkan dalam hadis Nabi macam tu. Secara normal je, bukan kita kena cari siapa muka yang dahinya luas Sebab Nabi ada beri satu isyarat. Wajah Imam Mahdi ni macam mana? Dahinya dahi yang luas, hidungnya hidung mancung, rambutnya tak berapa ikal sangat dan tak berapa lurus sangat, dan dia adalah Al-Mahdi. Jangan sibuk-sibuk nak cari cek satu demi satu muka orang. Siapa yang muka macam tu? Jangan buang masa. Dan jangan cari siapa yang mata satu. Padahal mata Dajjal bukan satu kan, dia mata dia dua. Tapi salah satu tu rosak kan. So, jangan salah gunakan hadis akhir zaman. Sampai akhirnya hidup kita ni terlalu obses, fanatik terhadap hadis akhir zaman, akhirnya kita buang masa. Pada hidup ni yang penting sekali adalah amal kan. Hidup ni yang paling penting adalah beramal, bersedia untuk kematian, bersedia untuk hari kiamat. Bukannya duduk pergi buru mana Dajjal dan duduk cari mana satu Imam Mahdi. Kan? Jangan buang masa kita. Dan saya perasan isu Palestin ni, saya ada je kawan-kawan yang agak, kita tahu, saya malas nak sebut di mana ke apa kan. Tapi bila saya tengok posting gitu, menggambarkanlah apa yang saya fikirkan dekat kepala lah orang macam ni kan. Dengan maksud, janganlah sibuk nak cari mana Al-Mahdi, Abu Ubaidah tu Imam Mahdi ke tidak. Itu bukan soalan dia. Ya. Ketika berlaku masalah Palestin ni, kita nak fikir macam mana nak bantu, macam mana nak selesaikan, macam mana nak sokong. Itu paling penting. Bukan duk fikir, ni Imam Mahdi ni. Mana tentera daripada Khorasan bawa bendera hitam ni tak keluar lagi ni. Kita akan tunggu nanti daripada Iran. Macam yang diorang sebut. Dengan maksud, itu adalah salah guna kepada hadis akhir zaman. Macam Huzaifah bin Al-Yaman sebut. Kan? Bila berlaku benda tu, kita akan tahu. Contoh kalau kita ambil satu cerita kan. Habislah slide yang kedua pun dah lama macam ni kan. Tapi itulah saya nak cerita, payahnya nak ringkaskan topik ni. Sebab dia luas kan. Bincangan dia. Contoh kan masa kan Nabi pernah bagi gambaran kepada Ali bin Abi Talib. Wahai Ali, macam mana esok kalau kau gaduh dengan Aisyah? Apa yang kau akan buat? Dan Ali sebut, ni masa ni Ali bin Abi Talib dengan Aisyah. Dan Aisyah isteri Nabi. Ali adalah membesar dalam rumah Nabi kan. Dan Nabi pernah sebut pada Ali, esok kalau kamu gaduh dengan Aisyah, kamu dah buat apa? Kan? Dan Ali pun gelak je lah, takkan aku nak gaduh dengan Aisyah kan. Rupanya itu adalah hadis yang menggambarkan peristiwa yang akan berlaku selepas kewafatan Nabi. Dan Nabi sebut kepada Ali bin Abi Talib, kalau kamu gaduh dengan dia, kamu berselisih dengan dia, tolong kembalikan dia kepada tempat yang selamat. So hadis tu Nabi sebut, ketika Ali dengar macam tu je lah kan. Tapi bilakah akan berlaku benda tu? Bila berlaku Perang Jamal. Bila Perang Jamal berlaku, baru Ali akan teringat balik, dulu Nabi pernah ingatkan. Tapi sepanjang hidup Ali setelah Nabi wafat, Ali tak adalah fikir bila aku nak gaduh dengan Aisyah. Kan? Dia bukan plan benda tu. Tapi bila benda tu berlaku, Ali akan teringat, lah, Nabi pernah ingatkan aku. Dan bila benda ni berlaku, Nabi minta aku untuk bawa Aisyah pulang ke tempat yang selamat. Sebab Aisyah akan berperang dengan pasukan
Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal. Itu antara cerita-cerita dalam sejarah kita yang menunjukkan para sahabat, of course lah, mereka adalah generasi terbaik lah dalam membaca hadis di akhir zaman kan. So kita kena ikutlah cara mereka baca hadis tu. Jangan sibuk sangat, obses, fanatik sangat dengan hadis akhir zaman, tapi akhirnya dia merugikan kita. Sepatutnya kita buatlah persediaan. Persediaan sebagai manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala kan. Siapkan keimanan kita, jaga keluarga kita kan. Tapi bila benda tu berlaku, kita tahu, okay, benda tu akan remind kita kepada hadis di akhir zaman ni. Okay, clear tu point saya letak slide ni sebenarnya. Tapi itu bukan cerita sebenarnya lah. Keempat, nak cerita tak Ini panjang lagi ni, tak naklah cerita hadis ni, tapi hadis ni agak popular sebenarnya. Sebab sebahagian orang suka menggunakan hadis ini untuk membaca sejarah Islam. Ini adalah pergiliran dalam sejarah kita. Daripada zaman nubuah, Allah gantikan dengan zaman khilafatan ala minhajin nubuah. Allah ganti dengan zaman mulukan abdan. Allah ganti dengan zaman mulukan jabrian. Kemudian Allah ganti semula dengan zaman khilafatan ala minhajin nubuah. Okay, kalau ikut secara ringkasnya, saya tak tahu macam nak ringkaskan hadis ni. Secara mudahnya, sejarah Islam kita, sebelum sejarah itu berlaku, Nabi dah berikan gambaran Allah Ta'ala telah pergilirkan fasa-fasa dalam sejarah Islam tu macam ni. Inilah fasa-fasanya. Dan di akhir sekali nanti, Allah akan kembali, thumma yarfa'u Allah idza syaa yarfa'aha, dan Allah akan mengangkat satu zaman jika Allah ingin untuk mengangkatnya, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, thumma sakat. Kemudian di akhir sekali nanti, Allah akan datangkan satu zaman yang khilafatan ala minhajin nubuwah, zaman yang menepati dengan manhaj Nabi SAW. Dan dalam syarah hadis akan membawa penghujung kepada era ini sebagai era Al-Mahdi. Era yang aman, era yang dipimpin oleh satu imam yang adil. Kalau ikut dalam hadis tentang Imam Mahdi ni, sampai harta-harta negara pun dah tak tahu nak bagi siapa, dah zakat pun tak tahu nak bagi siapa, sebab semua orang mendapat hak ketika zaman Imam Mahdi nanti. Dia akan memerintah selama 7 tahun kan, kalau ikut hadis yang lain. Summa sakat, Nabi diam dengan maksud ketika itulah akan berlakunya proses kiamat yang agung. Okay? Sebab nanti akan datang Dajjal, nanti akan datang Nabi Isa untuk bunuh Dajjal, dan kemudian orang-orang beriman akan ditarik nyawanya. Kemudian akan ni ada complicated sikit dari sudut susunannya, sama ada kita sempat akan bertemu dengan Ya'juj Ma'juj ataupun tidak. Tapi yang betul-betul akan menyaksikan kehancuran alam ini adalah mereka yang tidak beriman saja. Satu susunan kepada cerita-cerita di akhir zaman nantilah, untuk menunjukkan pada kita bahawa Allah telah berikan isyarat dalam skala sejarah umat Islam pun, dari sudut kerajaan-kerajaan besar tamadun daripada Banu Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah, semuanya telah dirangkumkan dalam hadis ini. Dan Allah berikan isyarat nanti akan sampai kita pada satu zaman kita akan kembali bersatu, kita akan kembali mengikut manhaj Nabi SAW, dan itu adalah akan berlaku di akhir zaman nanti dipimpin oleh Imam Mahdi. Okay? Ini saya sebut sekali lalu lah untuk faham. Dan di hujung ni, macam dah hujung, tapi sebenarnya ada 3 bahagian yang saya pecahkan. Akhir zaman menurut Islam, akhir zaman menurut Kristian, dan akhir zaman menurut orang Yahudi. Saya akan pecahkan 3 ni. Yang paling panjang adalah menurut Islam ni lah, dan macam mana kita nak linkkan kepada Palestin ni. Nanti kita tengoklah macam mana kita boleh kaitkan dengan Palestin ni. Cuma secara umumnya saya akan sebutkan bahawa di sisi umat Islam, ada banyak hadis yang membawa kita kepada satu peristiwa yang namanya Al-Malhamatul Kubra, perang besar. Dan perang besar ini disebut perang besar kan, yang berlaku di Palestin sejak sekian lama, dan hari ini adalah peristiwa yang paling besar di Palestin sejak tahun 2005 lah. Bahkan dikatakan skala kehancurannya melebihi daripada Nakbah. Maksudnya kalaulah Nakbah nak dibandingkan dengan Nakbah, cerita kali ini perang Israel Gaza ini lebih teruk daripada Nakbah, dan beratan bom yang dilemparkan ke Gaza itu telah melebihi bom yang dijatuhkan ketika Perang Dunia Pertama. Itu menandakan ini perang paling teruk yang pernah dunia saksikan, dan kita saksikan itu secara live. Sebab itu dia akan sentiasa memberikan isyarat kepada kita
alangkah dekatnya kita dengan Malhamatul Kubra. Kerana perang besar, yang Malhamatul Kubra ni maksudnya perang besar. Okay? Perang besar itu dia bukan terus berlaku perang besar. Dia akan bermula dengan perang-perang kecil. Kan? Dia akan bermula dengan perang-perang kecil. Dia akan bermula dengan perang-perang yang secara regional. Okay? Yang sekarang ni kita nampak perang itu adalah antara Gaza dengan Israel. Kan? Malhamatul Kubra ini adalah perang besar antara kebenaran dan kebatilan. Kan? Dan pentas yang paling utama nanti adalah antara Nabi Isa AS dengan Dajjal. Yang Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Kan? Yang sebelum itu adanya zaman era Imam Mahdi yang akan menjadi imam, yang akan jadi pemimpin umat Islam. Yang Nabi sebut kepada kita dalam hadis yang lain, kalau telah confirm itu adalah Imam Mahdi, maka pergi beri bai'ah kepada dia. Kalau kamu terpaksa merangkak dalam salji pun, pergi cari dia. Cari itu bukanlah maksudnya kena cari dulu kan. Kalau dah confirm itu Imam Mahdi, maka kita kena berikan bai'ah, berikan satu persetujuan bahawa dia akan menjadi pemimpin kita semua. Kan? So, apa yang saya nak sebut dengan mudah. Okey, kita ambil yang last dulu yang paling penting. Di mana akan berlaku semua ini? Di manakah akan berlaku semua cerita akhir zaman yang disebut dalam hadis Nabi SAW? Tumpuannya adalah di Syam dan di Haramain. Bahkan Haramain bukan pentas utama. Mekah dan Madinah bukan pentas utama Malhamatul Kubra. Pentas utama Malhamatul Kubra adalah Syam. Nabi Isa akan turun di Dimashq kalau ikut hadis Nabi SAW. Saya akan tunjukkan nanti lokasinya yang diisyaratkan sebagai tempat turunnya Nabi Isa. Dan Dajjal akan dibunuh di Lud. Lud ini di mana? Lud terletak di Israel hari ini, di wilayah Palestin yang dijajah. Dengan maksud, lokasi-lokasi itu merujuk kepada lokasi yang sekarang tengah berlaku konflik, krisisnya. Ya? Jadi itu akan jadi pentas kepada pertarungan-pertarungan perang-perang yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Okay. Apakah ini? Okey, ini hadis tentang Imam Mahdi sebenarnya. Nabi berikan isyarat, Imam Mahdi itu macam mana? Nanti bila dia akan tiba di akhir zaman, Nabi sebut, rajulan minni, seorang lelaki daripada aku, minni au min ahli baiti, daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya keturunan Quraisy. Dalam syarah hadis mendetailkan lagi dia adalah keturunan daripada, of course, daripada Fatimah dan daripada Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Dia akan dapat daripada keturunan Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Dekat sinilah kita akan berbeza dengan golongan Syiah yang mereka ada satu simpati yang lebih sikit kepada Husain. Dan Imam 12 Syiah tu, the 12 verse Syiah, mereka memang ambil daripada keturunan Husain lah. Dan of course nak bincang pasal agama Syiah ni lagi complicated, dan supaya kita faham, kita keluarkan sajalah tafsiran-tafsiran Syiah sebab mungkin kita akan sebut secara mudah Syiah ni terlalu banyak sebab untuk kita kata yang terlalu jauh apa yang mereka fahami sebagai agama nak dibandingkan dengan kita. Tapi kerana mereka ni berkongsi kiblat yang sama dengan kita, masih ada Tuhan yang sama macam kita akan cakap mereka ni golongan yang terpesong. Kan? Mereka golongan yang terpesong, golongan yang sesat. Kan? Tapi mereka tetap balik kiblat lah, cuma itu persoalan yang lain. Kalau ikut Malaysia punya standard, memang Syiah tu telah sesat lah. Majlis Agama telah senaraikan Syiah itu sebagai ajaran sesat kan. Tapi kalau membaca buku-buku fiqh, zaman dulu saya belajar dulu kan, bila baca buku-buku fiqh, dia masih mengambil pandangan-pandangan fiqh daripada Imam Ja'far. Ya, Ja'far ni Imam Syiah lah. Maksudnya Syiah di zaman moden ni sudah terlampau sesat untuk kita kata mereka tu masih berada di atas jalan kebenaran. Tapi Syiah satu ketika dulu mereka masih berada di satu tahap yang tidak terlalu jauh dengan kita, terutama Syiah Zaidiyah kan. Dan kita pernah cerita dalam kelas kita bila kita cerita pasal keturunan Nabi SAW, dan mereka ada kepercayaan yang sangat jauh berbeza dengan kita bila sebut tentang Imam Mahdi, bila sebut tentang Nabi Isa AS. So saya nak tolak terus Syiah ke tepi, tak nak cerita pasal Syiah. Kita nak cerita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya standard untuk Imam Mahdi ni. Yang Nabi sebut dia daripada keturunanku, yuwati'u ismi. Nama dia akan jadi nama sama macam nama aku. Wa isma abihi, nama ayahnya sama macam nama ayahku. Kan? Yamla'ul ard qastan wa adlan. Dia akan menebarkan di atas muka bumi ini keadilan dan kesaksamaan. Kama mala'at zulman wa jawran. Sebagaimana sebelum itu, sebelum ketibaan Imam Mahdi, dunia ini dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan. Okay? So itu ringkasnya.
Al-Mahdi turun sebab apa? Dia bukan turun ni. Kita kena bezakan Imam Mahdi dengan Nabi Isa. Nabi Isa memang turun daripada langit. Imam Mahdi, dia tak turun daripada langit. Imam Mahdi ni adalah human, manusia. Kan? Manusia macam kita. Kan? Dan bahkan dia ada nama dia ada ayah dia. Kan? Dia ada keturunan dia. Dan dia adalah orang yang terpercaya, dipercayai dan orang akan memberikan bai'ah kepada dia. Sebab dunia masa itu memerlukan seorang yang boleh pimpin mereka dan orang akan nampak Imam Mahdi sebagai pemimpin. Dan dialah nanti yang akan menyelamatkan dunia ini daripada segala bagai kecelaruan, kezaliman dan sebagainya. Saya nak pause sikit kat sini. Antara kesusahan membaca hadis akhir zaman adalah bila kita fikir nak kena baca secara logik. Maksudnya, bila kita baca hadis akhir zaman dan kita nak fikir secara logik macam mana benda tu nak berlaku, dia akan menyebabkan kita payah baca hadis tu. Dan untuk kita faham kan, macam mana Imam Mahdi nak muncul? Tengoklah dunia ni macam mana kan. Sebab kalau ikut hadis Imam Mahdi ni, kan, dia very simple, iaitu Imam Mahdi nanti dia akan selamatkan diri dia lari daripada Madinah pergi ke Mekah. Dan di Mekah nantilah dia akan dibai'ah dekat Kaabah. Antara Hajarul Aswad dengan Maqam Ibrahim tu, dia akan dibai'ah di situ. Orang yang akan datang pada dia, dia menolak. Orang datang pada dia, orang bai'ah dia. Untuk fikir logik kan, macam mana benda tu nak berlaku? Kan Mekah sekarang ni kan Saudi pegang kan. Dan Saudi kita tahu dia macam mana. Dan akan timbul macam-macam soalan lagi lah. Adakah Saudi tu memang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala sebagai kerajaan yang zalim dan sebagainya. So dia payah nak baca hadis di akhir zaman ni. Dan terus kita nak mudah-mudah relate dengan apa yang berlaku di zaman sekarang. Dan payah nak fikir secara logik. Sama macam sahabat pun, sama macam Ali bin Abi Talib tadi kan. Dia pun tergelak bila Nabi sebut, engkau akan gaduh dengan Aisyah. So dia tak logik dalam benda tu. Macam mana aku nak gaduh dengan Aisyah kan? Sebab aku dan Aisyah ni lah, dia adalah isteri Nabi SAW. Takkanlah aku nak gaduh dengan Aisyah. Tapi bila benda tu berlaku nanti, baru kita boleh rationalize kita punya fikiran. So biarlah kalau rasa macam hadis ni, beliknya hadis ni betul logik ke? No, hadis akhir zaman ni, kita serah je pada Allah Ta'ala, kita baca saja, kita faham saja betul-betul. Bila dia berlaku, dia akan berlaku. Sebab Allah Ta'ala, Nabi sendiri bagi tahu benda tu akan berlaku. Dia akan berlaku. Walau tak logik, walau tak rasional, dia akan berlaku. Okay? Dan saya nak bawa kepada cerita ni. Sebab saya tak tahu, mungkin ada beberapa orang yang dah tahu cerita ni. Saya tak tahu dia pernah cerita ke tidak. Tahun 1979. Di belakang tu kalau perempuan nampak, itu adalah menara-menara tiang-tiang Masjidil Haram. 1979. Dan ada asap kat situ. Berasap. Berasap sebab apa? Sebab memang sedang berlaku pertempuran di dalam Masjidil Haram. Dan itu berlaku di zaman moden 1979. Okay, ada yang tahu boleh. Kalau nak tahu lanjut, ada banyak orang dah ceritakan. Ya ke? Cuba cari dekat internet. Oh, Dr. Yasir Qadhi. Dr. Yasir Qadhi ada share. Dr. Yasir Qadhi, English lah kan. Dia ada share satu ceramah panjang tentang cerita Mekah kena tawan oleh Juhaiman Al-Utaibi ni. Siapa nak tengok versi yang mungkin lebih panjang lah kan. Tapi apa yang saya boleh sebut dengan ringkas di sini, Juhaiman Al-Utaibi ni, dia berasal daripada keluarga Al-Utaibi. Dan kita pun tahu, Arab Saudi, dia sebenarnya adalah merujuk kepada keluarga Saudi. Kan? Keluarga Saud. Alu Saud, ni Al-Utaib. Keluarga Utaibi ni, dia ada permusuhan dengan keluarga Saudi. Dan atas sebab-sebab yang kita tak mampu nak panjangkan dia punya uraian ni, untuk kita faham, Juhaiman Al-Utaibi yang dalam gambar belah kiri ni, dia telah plan untuk buat satu perkara yang kalau kita boleh sebut pilih perkataan, perkara yang sangat kontroversi dan juga mengganggu kita punya kestabilan dari sudut beragam. Sebab apa? Sebab bila merujuk kepada hadis-hadis akhir zaman dan membaca, kalau kita berada di Masjidil Haram, kita berada di Mekah pada ketika itu, dan ini 1979, ini zaman yang zaman post-kolonial, maksudnya penjajah-penjajah pun dah mula tinggalkan negara masing-masing, tapi dunia umat Islam dah bertukar, dia dah tak Islamik macam sebelum dia. Kan? Ni kalau ikut dalam artikel-artikel yang saya baca tentang gerakan Juhaiman Al-Utaibi ni, dia komplain dan dia melawan kerajaan Arab Saudi ketika itu yang mula membawa alkohol arak masuk ke dalam
inilah ke Hijaz. Mereka membenarkan Arab masuk, ada perjudian, macam-macam. Maka Al-Utaibi ni, selain daripada kerana dia memang ada bergaduh dengan keluarga Saudi, dalam masa yang sama, dia juga melihat betapa banyaknya kerosakan yang telah dimasukkan ke dalam Mekah dan Madinah, dua tanah haram ini, oleh keluarga Saud yang dia tak suka tu. Dan ini adalah satu kerosakan, satu kehinaan kepada tanah suci umat Islam. Maka dia ada satu plan. Sama ada dia sedar atau tidak. Tapi kita tahu, sepatutnya dia tahulah apa yang dia buat tu adalah rekaan sajalah. Iaitu pada satu hari, ini 1979 punya cerita lah, pada satu hari, dia bersama dengan, seingat saya lebih kurang 200 lebih orang. Dia bersama dengan 200 lebih orang pengikut dia, telah mara masuk ke dalam Masjidil Haram. Dia naik ke atas Kaabah, dia berdirilah dekat sebelah Kaabah tu, dan dia pegang tangan seorang ni, dan orang yang dia pegang tangan itu namanya adalah Muhammad Abdullah Al-Qahtani. Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani. Dan boleh bayangkan apa yang akan saya sebut depan ni? Nama tangan yang dia pegang di sebelah tu adalah Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani. Kawan dia tu, ataupun sebenarnya sepupu dia lah, Muhammad Abdullah Al-Qahtani ni, dia akan angkat tangan dia berbaiat kepada orang tu, dan bagi tahu kepada orang ramai di dalam Masjidil Haram, mari sini berbaiat dengan orang ini kerana dia adalah Al-Mahdi. Dan mereka telah menutup semua pintu masuk ke dalam Masjidil Haram. Mereka tutup semua pintu masuk ke Masjidil Haram, yang dari luar tak boleh masuk, yang kat dalam masjid tak boleh keluar. Dan ini berlaku pada bulan Muharram. Maksudnya, selepas bulan haji. Masih ada ramai lagi orang dekat Mekah. Zaman tu bukan orang pergi tunai haji naik kapal terbang ke 1979? Naik kapal kan? 1979 ni sebab first kapal terbang saya ingat sekitar awal hujung 1980-an, saya ingat, dekat Malaysia ni. So jemaah haji daripada timur ni banyak naik kapal. Bila naik kapal ni mesti bulan Muharram tu ramai lagi orang dekat situ. So kita boleh bayangkan ratusan orang masih berada dalam Masjidil Haram, sedang bertawaf, sa'i dan sebagainya, sedang ibadah. Tiba-tiba berlaku satu kejutan. Mereka ni pegang mikrofon, cakap pakai mikrofon. Juhaiman Al-Utaibi ni, dia bagi tahu yang di samping aku ini ada Al-Mahdi, kita semua kena berbaiat kepada dia. Dan tahu apa yang lebih menyebabkan benda ni semakin menyusahkan, iaitu memang Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani itu, yang dikatakan oleh Juhaiman ni dia ni adalah Al-Mahdi, memang wajahnya mirip-mirip sebagaimana yang Nabi sebut. Wajahnya ialah dahinya besar, hidungnya tinggi, rambutnya sebagaimana yang kita sebutkan. Nama dia pun Muhammad ibn Abdullah. Macam mana? Macam mana ni? Kita nampak ni depan mata kita. Apa kita nak buat? Ini yang telah berlaku pada 1979. Dan apa yang lebih unik adalah ketika kerajaan Arab Saudi dia tahu kes ni berlaku di situ, dia panggil, sebenarnya dia melibatkan banyak pihak sebenarnya. Dia melibatkan sorry ada orang call, tak apa. Dia kalau isteri call ni dia kena jawab kejap sekejap ada apa ni, sepatutnya dia tahu saya ada kelas. Okay. Takut ada apa-apa. Sekejap sorry takut ada emergency. Okey, kembali pada cerita kita. Apa saya kakak. Okey. Yang lebih memeranjatkan adalah bila Arab Saudi dia dah mula kumpul dipanggil wakil daripada Perancis. Dia ada satu badan tu yang expert lah dalam buat kerja-kerja nak menewaskan tragedi macam ni, macam nak selesaikan. Dia panggil expert daripada luar untuk selesaikan. Ketika awal operasi tu, tentera Saudi ni kalah. Tu bayangkan, mereka masuk ke dalam Masjidil Haram dengan tank dan sebagainya, dan tank mereka tu diletupkan oleh geng Juhaiman Al-Utaibi ni. Dan ini memberi motivasi lebih kepada mereka. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sebut, bila Al-Mahdi itu dibaiat di Masjidil Haram ni, dekat Kaabah ni, akan ada pihak yang akan
menyerang Kaabah, menyerang Al-Haram, dan orang itu akan Allah tewaskan. Macam mana? Orang itu Allah akan tewaskan. Dan dalam kes ini, yang menyerang Kaabah, obviously dia adalah Juhaiman, sebenarnya punca segala benda ni kan. Tapi Arab Saudi yang mula masukkan tank tu, menyebabkan berlakulah kerosakan dekat sana sini kan, dekat Masjidil Haram. Dan untuk kita bayangkan ketika itu, seingat saya tempat sa'i masih belum establish macam hari ini. Dia masih satu ruang yang lapang, tak ada bangunan khas. So mereka masuk ke dalam kawasan Al-Haram, ada tank, dia akan langgar macam-macam benda. So masjid itu rosak. So seakan-akan Arab Saudi yang merosakkan masjid tu. Dan Juhaiman pula, tim Juhaiman ni berjaya untuk meletupkan tank-tank Saudi ni. So dia memberi motivasi lebih kepada mereka untuk betul-betul percaya yang ini confirm ni Al-Mahdi ni memang akhir zaman ni. Dan kita tahu orang akan cepat termakan dengan fear mongering. Menakut-nakutkan orang adalah cara paling mudah untuk buat orang percaya pada kita. Dari macam anak kita lah, macam anak saya lah kan. Tak nak tidur malam, nanti momok datang. Kita takutkan anak kita dan menyebabkan akhirnya tak nak main lah, nak tidur. Sebab kalau main lama-lama, nanti momok datang. Apa lagi? Kita kan suka takutkan orang kan, takutkan orang supaya orang tu tak pergi ke situ. Dan itu adalah cara yang sama digunakan, modus operandi yang sama digunakan oleh macam-macam grup untuk dapatkan undian. Kalau tak undi aku, habislah kau. Dan ia boleh berlaku dalam krisis macam ni melibatkan agama ni. Bila Juhaiman memberikan satu ketakutan kepada semua orang di situ, kalau kamu tak berbai'ah dengan Al-Mahdi ini, kamu akan hancur. Dihancurkan oleh tentera Allah Ta'ala. Kamu tidak memihak kepada Al-Mahdi. Sebab tu cerita ni payah. Cerita ni cerita yang payah kalau kita berada kat situ. Serabut kita untuk membayangkan kita nak geng mana. Tapi akhirnya terang-terang lah kan, terlalu banyak benda yang bertentangan pun. Sebab sepatutnya kalau ikut hadis tentang Al-Mahdi ni, dia datang daripada Madinah. Tapi mereka ni tak datang daripada Madinah. Mereka ni datang daripada Riyadh. Mereka ni datang daripada Riyadh, bukan datang daripada Madinah. Itu dah berlawanan dah. Dan Al-Mahdi tak sepatutnya dia tu menerima bai'ah orang. Dia akan menolak dulu, dia tak terima. Sebab dia pun tak tahu yang dia adalah Al-Mahdi. Kan? Dia pun tak tahu. Sebab dia manusia biasa. Kan? Dia manusia biasa, dia bukan dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Tapi dia adalah orang yang memang betul-betul layak menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman. Dia akan pimpin umat Islam. Tapi dia bukan Nabi. Kalau ikut syarah hadis, dia bukan Nabi, maksudnya dia tidak mendapat wahyu. Dia tidak boleh akses kepada wahyu Allah Ta'ala. Sebab tu dia pun confused. Masa tu, masa orang berbai'ah pada dia akan menolak. Tapi Al-Mahdi versi Juhaiman Al-Utaibi ni, dia sendiri yang angkat tangan, mari sini bai'ah pada aku. Boleh bertentangan lah. Tak sama lah. Ya. Dan akhirnya yang berlaku adalah ramai orang awam terbunuh dalam Masjidil Haram. Dan tak terkira lah jumlah tentera polis pengawal Masjidil Haram yang juga dibunuh oleh pasukan Juhaiman. Dan akhirnya Arab Saudi macam biasa, dia ambil tindakan yang keras. Semua mereka ni dipenggal kepalanya. Arab Saudi kita tahu antara yang agak keras dari sudut hukuman-hukuman had ataupun hudud dalam Islam ni. Dan yang menariknya kalau ikut dari sudut teologi, selepas daripada cerita inilah Arab Saudi semakin konservatif. Dia memberikan kelebihan banyak kepada golongan yang, kalau tuan-puan biasa ikut isu agama dekat Malaysia ni yang sebut Wahabi-Wahabi, yang serujuk pada Saudi lah. Sebab selepas kes ni, bila Saudi melihat geng-geng yang lebih terbuka untuk jihad, untuk membebaskan negara, untuk islah, akhirnya Saudi ban grup ini. Grup-grup, mana-mana grup yang ada naratif itu dia akan ban, termasuk Ikhwanul Muslimin akan ban. Saudi tak ada Ikhwanul Muslimin, untuk kita tahu. Dia ada bawah tanah je lah kan. Dan mereka memberikan satu ruang yang sangat selesa kepada grup-grup, apapun namanya, Salafiyah ke apa, asalkan grup ni fokus kepada ilmu saja. Jangan nak islah-islah. Kamu nampak dekat Riyadh ada musim Riyadh kan. Saudi ni dia ada perayaan-perayaan dia dengan perarakan, konsert yang dahsyat-dahsyat kan. Itu berlaku dekat Riyadh. Mana ulama Saudi dibenarkan untuk melawan? Bukan mereka tak nak, mereka dilarang untuk melawan. Supaya kita ni tak mudah-mudahlah cakap ulama Saudi ni jahat ke apa, sebab mereka pun tersekat. Tapi yang jahat ada dekat kan sekolah.
Bahkan dalam kes Palestin, ada seorang tu sangat menyedihkan bila dengar tengok video ni, ulama Saudi yang memburuk-burukkan Abu Ubaidah, pejuang di Gaza, dengan mengatakan Abu Ubaidah itu munafik dan sebagainya. Ini satu kegilaan ketika Gaza sedang dibantai sebegitu rupa dan mereka saja yang ada di situ untuk menyelamatkan Palestin, tapi di Saudi pula yang diangkat adalah syekh-syekh yang melawan Abu Ubaidah, Hamas dan geng lah. Sebab orang Saudi suka. Orang Saudi dia tak suka rakyat yang melawan dia kan. So puncanya adalah dari cerita ni. Ini antara pengalaman buruk Arab Saudi dan berubah polisi negara mereka. Okay. So apa yang saya sebut ni? Ini adalah hadis akhir zaman dan telah berlaku banyak cerita dalam sejarah kita bagaimana grup-grup yang telah menyalahgunakan hadis-hadis ini akhirnya dia sesat. Okay. Sama juga dengan ISIS. Ini hadis panjang ni pasal dia ada kaitan dengan ISIS. Sebab dia menyebutkan tentang dabiq. Okay. Hatta yanzila ar-rum bil a'maqi aw bidabiq. Okay. Fayakhruju ilaihim jayshun minal Madinah, dan Nabi sebut nanti Rum akan tiba di Dabiq dan akan datang ke Dabiq juga. Fayakhruju ilaihim jayshun minal Madinah, ada satu tentera iaitu tentera Al-Mahdi lah. Tentera Al-Mahdi bila dia tahu ada pasukan Rum yang datang turun ke Dabiq ini, dia akan mara ke sana untuk berperang dengan mereka. Dan diperincikan dalam hadis ni apa yang akan berlaku. 1/3 daripada tentera Al-Mahdi ni akan mati syahid, 1/3 lagi akan lari dan Allah akan ampunkan mereka yang lari daripada tentera Al-Mahdi, 1/3 lagi terus berjuang dan mereka ini adalah satu pasukan yang Allah angkat martabat mereka. Dan apa yang berlaku? ISIS ketika mereka terbitkan majalah pertama, ini adalah majalah pertama ISIS, The Return of Khalifa. ISIS ni power lah saya rasa. Dan tahu tak kenapa dia power? Power dari sudut dia punya production, marketing dia, sangat power. Saya tak tahu kalau perempuan di mana masa ISIS muncul dulu, tapi saya masa tu kat Jordan lah. Dan kat Jordan ni kami boleh akses majalah ISIS, kat Malaysia tak boleh. Kat Malaysia SKMM dah sekat awal-awal ISIS ni. Okay. Dia bagus lah. Dan saya dulu memang semua majalah ISIS saya boleh download, boleh baca. Dan semua video yang ISIS post saya boleh tonton kerana Jordan tak sekat lah. So mereka punya majalah namanya Dabiq. Kenapa nama majalah tu Dabiq? Sebab mereka punya projection, mereka punya projek untuk mengembalikan khilafah Islamiyah ni. Mereka sebenarnya memang menganggap mereka adalah tim Al-Mahdi. Dan bendera mereka pun terang-terang warna hitam kan. Bendera ISIS ni warna hitam kan. Tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. Dan mereka punya ibu kota adalah Dabiq. Dan sebab tu ramai komentator ISIS ni akan cakap apa? Jangan cakap kebanyakan orang yang cuba untuk meniru-niru hadis akhir zaman, mereka akan buat benda yang mengarut. Sebab bila benda tu berlaku, kita nantikan. Bila benda tu akan berlaku, bila dia berlaku, dia akan berlaku. Okay? Mesti ada sebab-sebab yang saintifik, duniawi, yang sunatullah menyebabkan kita kena ke Dabiq. Tapi ni tak semena-mena, tak ada apa-apa pun. Tapi kerana ISIS ni sangat obses dengan hadis akhir zaman, kita kena pergi Dabiq. Sebab apa? Sebab Nabi kata kena pergi Dabiq. No, belum berlaku lagi. Jangan guna hadis akhir zaman macam tu. Kalau esok ada Imam Mahdi yang memanggil kita pergi ke Dabiq, pergi. Tapi sekarang tak ada lagi. Ya, tak ada bibit-bibitnya lagi pun. Perangnya dah berlaku. Dia menakutkan kita. Tapi selagi belum confirm, selagi tidak betul-betul apa yang berlaku itu menggambarkan sama bulat-bulat dengan hadis yang Nabi sebut, tak perlu kita over macam yang telah berlaku kepada ISIS. Sebab tu mereka punya maratibul amal. Maratibul amal ni maksudnya apa? Steps mereka dalam beramal. Mereka pertama sekali yang mereka propose adalah kita semua kena berhijrah ke Syam. Ini mereka punya proposal kepada umat Islam. Semua orang kena hijrah ke Syam. Tinggalkan imam-imam yang kafir, imam-imam yang munafik, taghut di negara masing-masing, pergi ke Syam. Dan tahu apa yang unik? Majoriti daripada generasi awal ISIS datang daripada Eropah. Dan tahu apa yang berbeza dengan hadis Nabi tadi? Hadis Nabi tadi sebut, orang-orang daripada Rom akan turun ke Dabiq. Masalahnya Rom yang Nabi maksudkan Rom yang jahat. Sekarang ni orang Rom yang datang ke Dabiq ini adalah orang Rom Muslim daripada Eropah datang ke Dabiq kerana nak sama dengan hadis akhir zaman. So ada macam-macam benda yang complicated lah bila sebut tentang salah guna terhadap hadis akhir zaman ni. Dan itu berlaku kepada ISIS juga. Okay. Macam mana kita nak setting balik kita punya cerita ni. So apa yang berlaku di Palestin?
Dia memang akan remind kita tentang akhir zaman. Tapi kita tak boleh nak terus menamakan Abu Ubaidah adalah Al-Mahdi kita. Tak boleh terus nak cakap Hamas adalah tentera Al-Mahdi. Jangan menuju ke situ. Itu bukan hala tuju yang sepatutnya kita pergi. Perang di Palestin akan ingatkan kita tentang akhir zaman. Tapi apa yang kita perlu buat sekarang adalah sebagaimana kita berjuang sekarang. Apa yang kita buat, boykot ke, demonstrasi ke, kempen ke, kelas kita ni ke. Itu yang sepatutnya kita buat. Itu cara untuk membantu saudara kita di Palestin. Tak perlu sibuk nak tentukan Abu Ubaidah itu Imam Mahdi atau tidak. Apatah lagi dia punya identiti pun rahsia kan. Kita tak tahu. Okay? Maka itu semua serah pada Allah Ta'ala. Bila ia muncul nanti, ia akan muncul. Dan kita akan tahu itu adalah Al-Mahdi, ini adalah Dajjal, ini adalah tentera yang Allah maksudkan. Kan? Dan tak perlu nak warnakan bendera kita warna hitam. Tak perlu. Itu lagilah tak perlu. Sebab nanti sampai satu zaman akan ada orang yang mengangkat bendera warna hitam dan itu menepati apa yang Allah Ta'ala gambarkan dalam peristiwa kemunculan Al-Mahdi, maka kita akan join. Yeah? So itu serah pada ketentuan Allah Ta'ala. Ini adalah satu hadis yang berkaitan dengan Palestin. Bila Nabi sebut, yanzilu Isa bin Maryam minas sama'i. Nabi Isa akan turun daripada langit. Dan ada hadis lain yang memperincikan langit yang kawasan mana satu. Sebab langit ni semua lah kan. Dan dalam hadis menyebutkan Isa bin Maryam ini, Nabi Isa, dia akan turun di Damsyik. Dan ada hadis yang memperincikan di menara Damsyik. Kita akan tengok nanti. Wa yaqtulud Dajjal bi babil Ludd. Dan dia nanti akan membunuh Dajjal dengan pedangnya di pintu Ludd. Jom kita tengok satu demi satu. Ini adalah Masjid Umayyah. Belah bawah tu Masjid Umayyad Mosque di Dimashq. Di belah kiri atas itu adalah salah satu menara di Masjid Umayyah ini. Dan tahu apa nama menara itu? Ma'zanatu Isa, Menara Isa. So dengan maksud apa? Kenapa mereka namakan menara itu Menara Isa? Sebab memang dalam hadis Nabi SAW beritahu Nabi Isa akan turun di menara-menara putih di Damsyik. Di Syam sebenarnya, di Syam. Dan ramai para ulama akan menafsirkan itu adalah merujuk kepada menara-menara tiang-tiang masjid yang berada di Dimashq. Sampai salah satu daripada menara Masjid Umayyad ini dinamakan sebagai Ma'zanatu Isa, Menara Isa. Okay. So Nabi Isa akan turun di Syam ataupun di Dimashq menurut tafsiran. Gambar belah kanan atas tu saya saja letak sekali. Tapi ini salah faham lah sebab dulu pun saya bersangka ini adalah gambar masjid yang sama, tapi ini masjid lain. Sebab nama masjid tu sama. Belah kanan atas tu kan masjid yang dihancurkan oleh ISIS. Kanan atas tu masjid yang telah dihancurkan oleh ISIS, tapi ini belah kanan atas tu masjid di Halab, Aleppo. Masjid di Aleppo yang telah dihancurkan oleh ISIS. Tapi umur dua masjid ini lebih kurang. Umur dua masjid ini lebih kurang, masjid yang tua. Tapi yang bawah itulah yang saya pernah pergi ke Syria dulu, zaman belajar dulu. Saya dulu ingat yang dihancurkan adalah masjid yang bawah ni, rupanya bukan. Masa tu rasa nak menangis je fikir segala sejarah. Di sini adalah makam Salahuddin Al-Ayyubi dekat sini ya. Makam Salahuddin Al-Ayyubi ada di Masjid Umayyah di Syria. Di belah yang bahagian bawah ni punya gambar. Yang belah atas kanan tu adalah Masjid Umayyah juga tapi di Halab, di Aleppo. Itu di tempat lain. Okay. So ini adalah tempat turunnya Nabi Isa. Dan ini apa dia? Saya pernah tunjuk gambar ni sebelum ni. Kat mana tak saya pun tak ingat. Tak tahu pula kita tidak. Ini adalah Babur Rahmah ataupun The Gate of Mercy di bahagian timur Masjidil Aqsa. Dan nama lain dia adalah Golden Gate. Biasa kalau orang Kristian, orang Yahudi kenal pintu ni sebagai Golden Gate. Tapi mana gate-nya? Patutnya gate ni adalah pintu kan? Tak ada pintu. Memang pun. Sebab ada sejarahnya. Kenapa pintu ini akhirnya ditutup dan dipagari, tak dimasuk pun. Ini adalah pintu daripada bahagian timur. Apa kaitan pintu ni dengan sejarah akhir zaman? Dalam agama Kristian dan Yahudi, mereka ada satu naratif yang sama. Esok bila Jesus akan turun, dia akan masuk melalui pintu ni. Dia akan pergi ke Palestin sebab nak buru Dajjal ni. Nak buru Dajjal. Kalau ikut agama Kristian, dia punya nama adalah Antichrist lah. Christ dan Antichrist. Christ merujuk kepada Nabi Isa. Antichrist merujuk kepada, kalau kita akan terjemahkan sebagai Dajjal lah.
Tapi bagi mereka antichrist, mereka punya konsep lain sikit kan. So Jesus ini akan masuk ke Palestin untuk buru antichrist ni, dia akan masuk melalui pintu ni yang telah ditutup. Jadi macam-macam cerita yang saya pernah baca kenapa ditutup. Secara teologinya ada sebab juga kenapa ditutup. Sebab antara yang menutupnya juga adalah siapa ya? Sultan Uthmaniyah yang telah menutup, kemas pintu ni, dia tak boleh buka lah. Okay? Dia tutup dengan bata kat situ kan. Tak boleh buka balik lah. Orang Yahudi pula, dia ada satu konsep yang sama, iaitu Al-Masih. Al-Masih, tapi Al-Masih mereka bukan Nabi Isa. Orang Yahudi, Al-Masih mereka bukan Nabi Isa. Al-Masih mereka adalah Al-Masih lah. Yang Al-Masih Yahudi ini, dia akan mengembalikan kegemilangan buat umat Banu Israel ni, bangsa Banu Israel, dan akan membina temple, membina kembali kuil mereka, dan akan menghancurkan orang-orang lain, termasuk kita. Itu Yahudi punya interpretation. Tapi dia pun akan lalu pintu yang sama. Okay? Dan perasan tak dekat depan pintu ni ada kubur-kubur dekat situ? Kan ada batu nisan semua kan? Dan batu nisan kat sini adalah batu nisan perkuburan umat Islam sebenarnya. Di sini juga salah satu kubur yang ada dekat situ adalah kubur Ubadah ibn Samit, Shaddad ibn Aus. Ini adalah sahabat-sahabat yang berjihad sampai ke Palestin dan dimakamkan di Palestin. Ya. Kenapa Nabi Isa akan lalu sini? Kita dalam Islam tak ada tafsir, saya tak jumpa hadis yang mengatakan hadis yang sahih. Ada hadis yang tak sahih sebut benda tu, tapi hadis yang sahih tidak memberikan isyarat bahawa Nabi Isa akan sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi kita boleh agak yang dia mesti akan pergi. Sebab dia sedang memburu memburu Dajjal. Dan Nabi Isa AS, tanah kelahirannya, tempat dia membesar adalah Palestin. Dan Masjidil Aqsa sudah ada daripada ketika itu, kan? Dan kita tak boleh 100% menafikan bahawa dia juga akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa, kerana Dajjal tak boleh masuk kan. Dajjal ni dia tak boleh pergi tanah haram. Dia tak boleh masuk ke Mekah dan Madinah, dan Dajjal juga tak boleh masuk Masjidil Haram. Masjidil Aqsa. Dajjal tak boleh masuk Masjidil Aqsa. Sebab tu tak boleh jadi dia akan masuk ke Al-Quds, tapi Nabi Isa tidak masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sebab apa cari Dajjal dalam tu? Dajjal tak ada dalam Masjidil Aqsa, dia tak boleh masuk. Okay? So, apa yang berlaku? Nanti Dajjal itu akan dibunuh di Lud. Lud ni dekat Palestin. Kat mana? Alamak, nak tunjuk kan? Nak buat apa? 11.10. Okey. 11.10. Ada masa. Tak nak lah. Nanti Google nanti Google lah cari Lud. Lud ni dalam bahasa Hebrew dia tulis Lod, Lod. Ada dekat sebelah Tel Aviv. Boleh cari tempat tu. Dan memang dekat Palestin lah. Ya. Dan itu ada dalam hadis sahih riwayat Muslim. Memang Dajjal akan dibunuh di situ. Di Palestin. Lepas tu cerita Palestin dekat dengan cerita akhir zaman. Okay. Ini satu lagi hadis menggambarkan pertempuran akhir zaman antara umat Islam dengan Yahud. La taqumus sa'ah hatta yuqatal al-muslimun al-yahud fayaqtuluhum al-muslimun hatta yakhtabi al-yahud min wara'i al-hijr wash-shajar fayaqulu al-hijru aw ash-shajaru ya muslim ya abdullah hadha yahudi khalfi fata'ala faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Ini hadis riwayat Bukhari. Mungkin pernah dengar tentang pohon gharqad, dan inilah hadisnya. Bila Allah dan Nabi SAW berikan gambaran akhir zaman nanti kita akan berperang dengan Yahudi. Fayaqtuluhum, para muslimin akan berperang dengan mereka, dan mereka akan menyuruh di belakang batu, di belakang pokok, sehingga batu dan pokok itu beritahu kepada kita, ya muslim, wahai orang yang muslim, wahai Abdullah, hamba Allah Ta'ala, ini Yahudi. Maka ini adalah Yahudi, khalfi, di belakangku, fata'ala, mari datang kepada aku, faqtulhu, bunuh dia, kecuali satu pohon yang namanya gharqad, kerana gharqad ini adalah pohon Yahudi. Dan saya tak naklah terlalu conspirational sangat ke apa, tapi antara satu fakta yang mungkin saya boleh share dekat sini adalah Jewish National Fund, JNF ni. Jewish National Fund ni popular lah sebab dia yang fund dia yang menaja kemunculan negara haram Israel ni, dan dia banyak menaja orang-orang Yahudi nak datang ke Palestin, dan dia ada banyak projek lah untuk mewujudkan cipta
dia maintain Western Wall dan sebagainya. So Jewish National Fund ni ada satu projek, itu projek menanam pohon gharqad. Saya ingat benda tu macam rumours ataupun konspirasi je, tapi benda tu betul punya. Sama ada memang ada kaitan dengan hadis. Of course kita umat Islam kita akan percaya bahawa gharqad itu benar-benar akan wujud di sana dan dia akan melindungi orang-orang Yahudi. Tapi saya tak tahu adakah memang orang Yahudi mereka ini menanam pohon gharqad kerana hadis ini, kerana ketakutan dan dia tahu hadis ini memberitahu gharqad akan menyelamatkan mereka, ataupun sebenarnya memang sebab itu pokok yang biasa wujud dekat sana. Saya tak tahu. Tapi benda tu real. Jewish National Fund mereka menanam ribuan pohon gharqad di sekitar Palestin, dan barangkali kalau ikut hadis ini itulah pohon yang akan menyelamatkan mereka. Sebab itu pohon yang paling banyak ada di sana. Dan ada tak gambar dia pohon gharqad ni? Ya ada, inilah. Nama saintifik dia macam mana tak sebut. Lithium shawi. Inilah pohon gharqad. Macam semak samun kan. So ini dah mula banyak ditanam di Israel dan West Bank pun ditanam juga oleh Jewish National Fund. Sama ada kaitan atau tidak punca mereka tanam kita tak tahu, tapi mengikut hadis itu, ya, itu satu benda yang real. Pohon ini akan ada untuk melindungi orang-orang Yahudi di akhir zaman nanti. Dan ini satu lagi hadis. Baca kita bacalah sikit. Nabi berikan gambaran. Nabi sebut kepada sahabat ni, Ibnul Hawalah, kalau kamu lihat, idza ra'aital khilafah qad nazalat ardal muqaddasah, kalau kamu melihat khilafah telah masuk ke dalam bumi suci, iaitu Baitul Maqdis lah, faqad danatiz zalazil wal balabil, bermaksud hari kehancuran tu dah dekat. Dan kita tahu Imam Mahdi, projek perang yang akan dia pimpin nanti akan banyak berlaku di Syam. Akan banyak berlaku di Syam. Dan barangkali itu adalah tafsiran yang paling tepat untuk hadis, iaitu bila Imam Mahdi bersama dengan pasukannya telah kembali menguasai Ardul Muqaddasah ini. Ketika itulah akan berlakunya kiamat. Dan kita pun bila belajar tentang kiamat apa dia? Imam Mahdi adalah tanda kecil kiamat yang terakhir. Dan kemunculan Dajjal adalah tanda kiamat besar yang pertama. Tanda kecil kiamat yang terakhir adalah kemunculan Imam Mahdi. Tanda besar kiamat yang pertama adalah kemunculan Dajjal. So Al-Mahdi dengan Dajjal ni dia sama-sama. Dia akan muncul satu zaman nanti. Ya. Dan ketika itulah danatil zalazil wal balabil. Ketika itulah Dajjal akan turun. Dan bila sebut Dajjal ni lagi menakutkan lah, cerita pasal Dajjal ni kan. Bagaimana dia boleh mendatangkan fitnah. So, bila kita baca Al-Kahfi, kita tahu Islam minad Dajjal, yang memelihara kita daripada fitnah Dajjal. Bila kita memelihara, menghafal, menjaga 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, kerana memang Dajjal ni dia punya fitnah luar biasa. So jangan sibuk cari Dajjal, tapi sibuklah baca surah Al-Kahfi, sibuklah baca dan fahami kandungan surah Al-Kahfi yang boleh menyelamatkan kita daripada Dajjal. So memang itu akan datang. Dan memang Nabi sebut, kamu tahu je itu Dajjal, lari. Sebab bila dia datang, kamu akan tahu itu adalah dia. Dan Nabi sebut apa? Wal umurul 'idham was sa'ah. Kiamat akan berlaku. Yauma idzin aqrabu minan nas min yadi hadhihi min rasik. Sebab Nabi cakap ni waktu tu Nabi pegang kepada Ibn Hawalah. Nabi kata hari kiamat tu ketika itu betul-betul dekat macam tangan aku atas kepala kamu. Untuk menunjukkan ya memang dah tinggal berdikit-dikit akan berlaku lah kan. Ya'juj Ma'jujnya, angin daripada Yaman, kemudian ada api, semua tu lah. Semua akan berlaku secara berdikit. Selepas Palestin ataupun Ardul Muqaddasah ini kembali ke tangan khilafah yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Okey. Tinggal 3 slide lagi. Okey ke? Tinggal 3 slide lagi. Sekarang dah 11:17. Jom kita tengok slide-slide terakhir ni. Okay. Kristian cakap apa? Ini macam payah juga anak muda-muda ni. Sebab nampak macam satu slide, 2 slide je. Ada 4 slide je lagi. Macam sikit kan? Tapi saya boleh cerita dengan laju-laju lah. Kristian ni ada macam-macam aliran. Dan aliran Kristian yang paling dominan, yang paling aktif di Amerika lah, sebab Amerika ni kuasa besar dunia kan. Aliran Kristian yang paling aktif di Amerika adalah Evangelical Protestant.
Asalnya Kristian ni ada satu lah kan. Kemudian akan muncul seorang namanya Paul yang akan merosakkan ajaran Kristian yang asal. Ketika itulah Kristian ada ada nama Katolik, dan akan ada lawan kepada Katolik iaitu Protestan, dan akan ada grup yang tak setuju dengan apa yang dibawa oleh Katolik. Mereka ni menjadi Ortodoks yang banyak dekat Rusia dan dekat belah-belah belah Konstantinopel lah. Ya, itu adalah belahan Kristian yang Ortodoks. Belahan Kristian yang Katolik akan banyak di belah-belah Rome, dekat Vatican City. Di Amerika sekarang ni grup Kristian yang paling dominan adalah Evangelical Christian, Protestan. Mereka daripada aliran Protestan. So apa yang kita boleh sebutkan? Bila ini adalah penganut yang paling besar di Amerika, dia akan banyak mempengaruhi polisi-polisi luar negara Amerika. Dan kita akan faham itu akan directly mengesani polisi Amerika terhadap Israel dan Palestin. Kenapa? Sebab bagi Evangelical Protestant Kristian ni, mereka percaya Armageddon. Armageddon ni Malhamatul Kubra lah, sama macam kita. Perang akhir zaman nanti akan berlaku di satu tempat, namanya ni Tel Megiddo. Tel Megiddo ni Armageddon dekat Israel. Tel Megiddo merujuk kepada Armageddon, perang akhir zaman nanti. Tempatnya di Israel, di Palestin. Dan mereka juga percaya, sebab mereka ada kitab yang sama asalnya dengan kita. Mereka percaya Nabi Isa akan turun, Christ akan datang dan akan membunuh Antichrist. Untuk kita faham itu sebenarnya Dajjal. Tapi bagi mereka, Antichrist ni, Nabi palsu, Al-Masih yang palsu, yang Antichrist ni, dia adalah geng Banu Israel dan Banu Ismail. So boleh agak tak gini akan bawa kita ke mana? Kenapa Evangelical Christian nak sangat menyokong agenda Zionis untuk masuk ke Palestin? Sebab bagi Evangelical Christian, mereka punya realiti akhir zaman tu tak lengkap kalau tidak ada Banu Israel di Palestin. So mereka memerlukan Banu Israel masuk ke Palestin supaya bila Nabi Isa datang nanti, Nabi Isa akan bunuh mereka. Faham tak dia punya complicated cerita ni? Evangelical Christian ni, dia menyokong Israel bukan sebab dia pro-Israel, tapi kerana untuk memenuhi syarat-syarat akhir zaman mengikut Evangelical Christian ni adalah Nabi Isa nanti, Jesus yang akan turun nanti, akan membunuh Antichrist, iaitu Banu Israel dan Banu Ismail, iaitu Yahudi dan kita umat Islam. So ini mereka punya kepercayaan. Sebab tu mereka memerlukan Banu Israel ni duduk di Jerusalem. Kerana Banu Ismail dah ada. Keturunan Nabi Ismail dan mereka yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW dah ada di Palestin. Sekarang ni yang tak cukup syarat lagi adalah Banu Israel. Mereka pun perlu ada kat situ. Supaya bila Nabi Isa turun nanti, Nabi Isa akan bunuh mereka semua. Ini kepercayaan mereka. Sebab tu Joe Biden ke, Trump ke, siapa-siapa, mereka kena ikut sebab mereka perlukan undi ni. Mereka perlukan undian. So bila mereka tu bukannya beragama sangat pun kan. Biden ke, Trump ke, siapa lah. Masuk Obama ke, bukan kuat agama pun. Tapi kerana undi tu terletak kepada orang yang kuat agama, evangelical ini, mereka memerlukan sokongan mereka. So kita akan bantu untuk memastikan Israel ada negara. Okay. So ini adalah agama Kristian. Apa akhir zaman mengikut Yahudi pula? Kenapa Yahudi nak kembali ke situ? Saya dah dindong dah kepala saya ni, letih sikit. Tapi cerita pagi ni macam Allah. Macam dia boleh membayangkan kelas saya nantilah bila nak berlaku nanti macam mana peningnya kan. Dia sebut tentang Yahudi. Yahudi ni lebih complicated lagi. Sebab mereka punya agama lebih tua berbanding Kristian kan. Dan Yahudi Zionis adalah satu-satunya Yahudi lah yang nak kembali ke Palestin sekarang. Agama Yahudi yang asal-asal dia, agama Yahudi lain lah, Yahudi Ortodoks. Ortodoks ni maksudnya Yahudi yang totok lah. Mereka punya kepercayaan adalah kita tak sepatutnya duduk di Palestin sekarang. Sebab kepercayaan mereka adalah nanti akhir zaman nanti akan ada Malikul Masih. Malikul Masih ni adalah, untuk kita Nabi Isa lah. Tapi untuk mereka dia adalah Al-Masih, Raja Al-Masih. Yang akan datang di akhir zaman. Dia akan datang masuk melalui pintu tadi, Golden Gate tu. Dan dia akan memasyhurkan Yahudi sebagai the chosen one.
Ini adalah nanti akhir zaman nanti, bukan sekarang. Itu Yahudi Orthodox punya kefahaman. Tapi Yahudi Zionis pula, dia punya kefahaman adalah sama je, akan ada Malikul Masih akan datang. Tapi Yahudi Zionis punya kepercayaan adalah kita kena ada kat situ dah. Kita mesti kena ada kat situ awal-awal, sebelum Malikul Masih itu datang. Sebab kita akan sama-sama membina Temple Mount ataupun Haikal Temple. Ini kuil yang mereka dah projek nak bina dekat atas kompleks Masjidil Aqsa, untuk kita faham. Mereka memang akan hancurkan atas tu. Sebab nanti Malikul Masih, mereka punya Jesus mereka dalam kurungan kan, akan datang pada akhir zaman, akan membela mereka dan akan mengangkat mereka sebagai the chosen one, dan mereka akan bina kuil mereka semula. Sebab tu mereka dari sudut keagamaannya, mereka nak Palestin. Dan Zionis, mereka nak duduk di Palestin sebelum akhir zaman. Yahudi yang lain, yang Ortodoks, mereka akan ke Palestin di akhir zaman nanti, bila Malikul Masih ataupun mereka punya versi Jesus akan datang. Macam kita Nabi Isa AS, dan kita dalam Islam, kita disyariatkan untuk follow Al-Mahdi. Dan secara teknikalnya kita faham, nanti akhir zaman kita semua masing-masing akan berpusu-pusu untuk berada di wilayah tersebut, berdekatan dengan wilayah yang akan adanya Imam Mahdi dan Nabi Isa AS untuk menyelamatkan diri kita. Sebab takut kita ni dirosakkan oleh Dajjal, dan kita harap kita boleh bersama dengan mereka nanti. So, secara umumnya kita boleh sebut semua agama pun ada konsep yang lebih kurang sama. Cumanya yang specialnya untuk Islam, kepercayaan kita terhadap akhir zaman ni tidak akan menyebabkan kita menzalimi orang lain. Zionis Israel, mereka percaya kepada akhir zaman, mereka percaya tentang kiamat dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama, mereka telah menzalimi orang Palestin. Okay? Sama macam evangelical Christian. Sebab syarat untuk Al-Masih itu datang, Jesus akan turun, adalah kena ada Banu Ismail dan Banu Israel di Palestin. Mereka menyokong agenda Israel untuk ada negara, supaya Banu Israel ada dekat situ. Tapi dalam Islam, akhir zaman punya cerita ni, kita biar Allah Ta'ala plan, biar Allah Ta'ala yang akan jadi nampakkan depan mata kita nanti. Kita tidak diberikan satu arahan untuk berbuat sesuatu, untuk menepati hadis-hadis akhir zaman tu. Kita tidak dipertanggungjawabkan untuk benda itu. So dengan maksud, kita tidak akan menzalimi orang lain. Kita tidak akan menghalau sesiapa, kita tidak akan menzalimi sesiapa. Sebab kita adalah golongan yang beriman kepada cerita akhir zaman sebagai satu isyarat daripada Allah Ta'ala. Bukan untuk menganggap kita ni boleh menghancurkan dan membunuh macam-macam orang. So itulah gambarannya kalau kita boleh cerita tentang akhir zaman. Tak tahu macam mana maklumat pada pagi ni kita boleh susun dulu kan, tapi untuk berkenalan, sebab waktu saya sebut ini adalah pengenalan saja, untuk kita faham itu adalah lembah yang akan syarat dengan macam-macam konflik di akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan esok bila benda itu berlaku, mungkin kita akan tenganga dan celik mata lah, baru faham, oh inilah yang disebut oleh hadis tadi. Betul lah kita akan pergi ke Dabiq. Betul lah nanti akan ada cerita pembunuhan di Lud oleh Nabi Isa AS ni akan membunuh Dajjal di sana. Baru kita akan tahu. Okay? Tapi apa yang kita boleh buat pada waktu yang sekarang, elok kita berkenalan dan mengambil iktibar daripada apa yang akan berlaku nanti, walaupun tak nampak macam realistik untuk berlaku sekarang. Itu lebih kurang yang kita nak explore pagi ni, insyaAllah. So saya nak tengok komen, saya tak tengok daripada awal tadi apa yang orang komen. Kalau ada soalan saya cuba jawab ya. Okey. Jawab. Okay. 1981, Masya-Allah. 91 ni, masa tu dah ada ni tak? Saya tak tahu. 90-an ni zaman-zaman Saudi dah mula buat expansion Masjidil Haram lah. Tarik 13. Masa tu umur berapa tahun? Tempat sa'i dah ada Ustaz. Ada.
Semua Tapi salah. belum sempurna, tak ada glass wall tu apa, tak adalah. Masih boleh pegang Bukit Safa, Bukit Marwah. Jadi, Dan komplek masjid tu dah bulatan dia memang dah ada lah. Tapi belum masih kecil lah. Cuma mungkin dapat menampung mungkin 1 juta jemaah je at the time. Dan ingatan saya tempat kita minum air zam-zam tu, telaga tu masih ada, belum Masih ada kan? ditutup lagi. Yalah. Oh. Kita nampak ada jemaah, sorry to say, jemaah Indonesia yang berkemban-kemban mandi di Ya. telaga zam tu. Ya ke? Saya tak pernah dengar cerita tu. Ya. Ada. Itulah sebabnya mungkin telaga tu ditutup dan piping system diadakan kan? Saya baru tahu. Menarik. Sebab saya suka menggambarkan macam mana suasana Mekah pada zaman-zaman lalu kan. Sebab dia mesti efek dia besar lah bila susunan dia lain semua tu kan. Tahun 2000 pun zam-zam di bawah tu, betul lah kata Puan, memang Mak Arab, Nina Arab memang seksi lah. Ya. Terkejut tak tahu. Terima kasih. Ini Puan Nohalina ada sebut ni. Disebut tahrir. Dia diwartakan haram dekat, dia macam ni ya. Dia diwartakan sesat lah. Di apa nama ni, Majlis Fatwa Negeri Selangor kan. Cuma saya tak tahu klausa sesat tu apa, sebab kadang-kadang ada yang didetailkan haram sebab apa, dia sesat sebab apa, dan ada yang agak complicated macam apa Al-Arqam kan, dia complicated sikit keharaman dia tu, kesesatan dia tu macam mana. Dia pentinglah untuk detail kenapa dia sesat. Disebut tahrir ni sepatutnya kesesatan dia tu terletak kepada ekstremism dia dari sudut approach dia dalam melihat konsep sebuah negara saja. Sebab dari sudut asas, maksudnya dari sudut asasnya, sebab saya dulu, saya punya lecturer, jangan cakap saya sebut tahrir. Lecturer saya dulu, siapa nama dia? Allahu Akbar, lupa dah nama dia. Wajahnya saya ingat, dia orang Palestin. Lecturer saya yang mengajar pasal Nizamul Hukum. Nizamul Hukum ni tajuk yang, subjek yang agak fundamental bab pemerintahan Islam. Dan saya punya lecturer tu, muhadir dia adalah seorang ahli kepada Hizbut Tahrir di Jordan. Apa nama dia, lupa lah. Saya ada lagi buku tu. Dan dia pakai satu silibus yang memang dikarang oleh orang yang agak pro dengan Hizbut Tahrir punya approach. Dan of course lah, nampak yang paling real tentang Hizbut Tahrir ni, approach dia bab negara tu. Dan akhirnya, dia akan meletuskan satu pemikiran bahawa mana-mana orang yang tak bersetuju dengan mereka akan dianggap orang yang tidak tidak Islam kan, orang yang akhirnya tidak memihak kepada Islam lah, sebab tak bersetuju dengan agenda bernegara Hizbut Tahrir. Dan antara hadis yang suka mereka guna adalah hadis macam apa, kalau dah ada khalifah dan ada khalifah lain muncul, bunuh yang khalifah yang kedua. So hadis-hadis yang mereka pegang tu adalah hadis-hadis yang sebenarnya dia kena disyarahkan mengikut zaman yang sudah sangat berubah. Tapi mereka macam menafsirkan perkataan-perkataan yang kita gunakan pada hari ini, ditempelkan kepada khalifah dan sebagainya. Jadi itu kot untuk kita faham Hizbut Tahrir ini macam mana dia boleh jadi sesat. Sebab dia kesesatan tu melibatkan politik. Sebab ada sesat yang kerana isu akidah. Macam apa ya? Macam Ayah Pim. Dia memang awal-awal lagi sesat, dia cakap dia Nabi kan. Kalau ada yang cakap dia Nabi palsu ke apa, itu sesat yang paling basic sekali, akidah. Tapi sesatnya Hizbut Tahrir ni pada isu-isu politik dan kenegaraan. Dan di situlah dia mula mentakfirkan orang, sebab tu dia jadi sesat. Supaya kita faham lah, Hizbut Tahrir ni dia sesat dekat mana. Lagi, kenapa ISIS hancurkan masjid tu? Perang lah sebenarnya. Dia perang kan. So perang ni, ISIS ni
Di mana kisah kan sejarah ke apa. Kalau ikut ISIS ni bila dia masuk ke Mosul tu, ada satu. Ya, Mosul Iraq ni. Iraq ni kan tempat Mesopotamia kan. Bila Mesopotamia ni dia adalah tamadun awal dunia. Dan ada banyak artifak dalam tu. Artifak Babylon kan. Boleh bayangkan kerajaan-kerajaan Akkadian, kerajaan-kerajaan tua kat Mesopotamia ni kan. Dia punya barang-barang sejarah tu ada dekat muzium di Iraq. So bila ISIS masuk ke Mosul, Mosul kan ibu negara ISIS. ISIS telah memusnahkan artifak-artifak dalam tu. Sedih kan? Kalau masjid pun dia boleh hancurkan macam tu. Apatah lagi artifak-artifak yang memang bagi dia ini berhala lah. So dia hancur kan. Memang sedih kan. Sebab saya ada dalam grup sejarah tu kan. Dan saya pun bidang sejarah. So orang sejarah ni, apa saja barang sejarah yang hancur dia sedih kan. Tak kisahlah barang tu apa pun kan. Dia akan sedih kan. Sebab sumber kajian tu dia hancur. Dan dia bukan hancurkan masjid tu. Tapi sebab dia tak kisah. Yang penting aku dapat kuasa, aku dapat menang. Kalau terpaksa hancurkan masjid, hancurkan. Sebab Halab antara tempat yang agak syarat dengan perang. Ini Puan Nurina pun ada tambah ni. Al-Gharqad. Betul, Baqi' Al-Gharqad sama macam Gharqad yang kita sebut tadi. Siapa yang tak tahu kenapa nama Baqi' itu Baqi' Al-Gharqad? Memang sebab Gharqad. Sebab asalnya Baqi' itu adanya pohon-pohon Gharqad. Tapi sekarang ni Baqi' tak dipanggil Baqi' Al-Gharqad dah, setahu saya. Sebab dia tak ada dah pokok tu. Dulu Baqi' ni dia ada bush dia. Dia ada pokok-pokok semak yang namanya Gharqad ni lah. Terima kasih. Ya, Hizbut Tahrir ni isu keselamatan satu sebab dia bawah senarai KDN. Hizbut Tahrir bawah senarai KDN. Dalam masa yang sama dia bawah senarai Majlis Fatwa juga. So dua-dua salah. Dia salah dari sudut keselamatan negara dan dia juga salah dari sudut takfir dia. Dia akan mengkafirkan orang lah. Sebab orang tak setuju dengan siasah punya standard kan. Artifak tepi-tepi jalan ke Iraq. Yep. Betul. Saya tak pernah pergi Iraq. Saya rasa itulah tempat tu tempat konflik kan. Saya harap saya bolehlah peluang untuk pergi sana kan. Negara yang banyak sejarah. Is this not different what Prince Salman doing, Ustaz? Prince Salman mana satu ni? Salman Saudi. Salman sekarang ni Ustaz. Salman Ali Saud. Ya, yang banyak. Muhammad Ibn Salman ke Salman? Muhammad Ibn Salman. Muhammad Ibn Salman. Yang at the moment, the Crown Prince sekarang. Kan dia banyak menghapuskan artifak-artifak kan, especially yang yang Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Jadi kalau Puan Nur Azhar sebut tadi kan, 1981 pergi ke Haramain tu kan, itu adalah antara fasa-fasa yang terawal Saudi buat projek menghapuskan tempat-tempat bersejarah dekat dekat Makkah dan Madinah. So Muhammad bin Salman bukanlah orang yang pertama. Bahkan Muhammad bin Salman ni, apa yang saya nak sebut dia dah tak apa-apa hirau macam ni saya sebut dengan terhormat. Saya takut over sangat cerita pasal Muhammad bin Salman dengan Saudi ni kan. Tapi Muhammad bin Salman ni dia dah bukan priority dia dah nak fikir pasal benda tu. Dia dah ada projek lain. Projek dia adalah katanya dia nak meet standard yang King Faisal punya standard. King Faisal yang kita sebut dia buat embargo kepada Israel kan, ke Eropah, embargo minyak 1975 yang kita sebut dalam sesi sebelum ni kan. 1975 ada embargo minyak ke atas Eropah. Dia tahan minyak dia daripada pergi ke Eropah kan. So sebenarnya Muhammad bin Salman ni dia nak wujudkan semula kerajaan Arab Saudi yang ada kekuatan macam era King Faisal. Tapi masalahnya dia punya hala tuju tu dah sama dah, maksudnya dia nak kemegahan Arab Saudi. Tapi dia punya naratif tu terpesong sikit. Sebab King Faisal punya naratif adalah dia nak kebanggaan buat Arab Saudi dengan naratif yang Islamik. Tapi Muhammad bin Salman punya naratif dia nak kembalikan kemegahan buat Arab Saudi tapi dengan naratif yang agak cenderung kepada barat lah.
Dan bila Cristiano Ronaldo masuk ke Saudi dan segala macam bintang bola sepak dimajukan Liga Bola Sepak Arab Saudi. Dibawa masuk artis-artis sebuah negara, ada musim riak ni kalau Google kan macam malu nak mengaku yang itu berlaku di sebuah tempat yang dekat dengan tanah haram. Sebab basically itu adalah maksiat lah. Saya rasa Coldplay tu lagi nampak soleh kalau disebut pasal Coldplay punya case kan. Coldplay bila datang Malaysia, yelah dia lelaki kan, dan Coldplay ni walaupun orang banyak kritik apa, saya pun tak adalah suka sangat pun, tak layan pun lagu-lagu daripada barat ni. Tapi bila tengok kawan-kawan yang follow Coldplay ni, bila dia share pasal Coldplay punya agenda, macam mana dia punya lagu, lirik dia, menunjukkan yang Coldplay ni adalah antara artis yang boleh dihormati lah. So konsert-konsert dia orang suka datang pergi, isu ikhtilat semua tu of course kita tak setuju lah kan. Tapi nak dibandingkan dengan musim Riyadh yang Muhammad bin Salman buat dekat Riyadh, itu jauh lebih teruk. Dia bawa artis-artis yang lebih mengarut lagi dengan pakaian yang pelik-pelik. At least artis-artis perempuan luar negara datang ke Malaysia, termasuk Blackpink kan datang ke Malaysia kan. At least lah negara kita ni kan adalah satu benda yang bagusnya. Nilai-nilai ketimuran tu kita jagalah. Kita larang artis-artis ni untuk mencarut dekat atas pentas. Kita larang dia untuk berpakaian yang mencolok mata. At least lah, walaupun kita tak setuju segala benda, tapi kita ada nilai tu lagi. Tapi musim riak ni, saya malu bila nak Google benda tu sebab ada macam-macam benda yang teruk kita boleh nampak dekat konsert tu. Dan lebih menjadikan musim riak pada tahun lepas rasanya pada bulan Maulidul Rasul. Pada bulan Maulidul Rasul dibuat konsert sebesar itu di Riyadh, di Arab Saudi. So Muhammad bin Salman dia nak ambil vibe King Faisal, tapi dia agak keberatan. Bukan agak keberatan, totally keberatan. Dan dia memang sedang fight dengan UAE juga. Dia nak wujudkan dia punya Muka'ab yang kata ada Kaabah kedua kan dekat Riyadh tu kan. Namanya Muka'ab. Dekat apa nama ni? Dekat selatan pun dia nak buat. Dia punya Madinah yang dalam apa nama dia lupa lah. Neom dia nak buat dekat selatan. So dia agak hedonistik punya style sikit, tapi tujuannya samalah untuk menaikkan martabat Arab Saudi. Tapi kita tahu akhirnya bila hedonistik punya pembangunan, dia akan bawa kepada nilai-nilai yang tidak bertamadun. Itu telah terjadi sekarang. Sangat menyedihkan. Kan, Shakira. Siapa yang cakap lagu dia best ni? Coldplay. Saya tak pernah dengar Coldplay. Okey, cukup dah biar. Ramai dah keluar ni kan. Aku apa dah? Dah 11.40 dah. Oh, Dah habis. alahai. Ustaz, sempat tanya soalan Ustaz. Sila boleh ya. Dah 11.40 ni kan rasanya agak ramai pun dah live. Tapi kalau Ustaz, kan Ustaz, ayat-ayat Quran ni, ayat berkenaan dengan akhir zaman ni, peristiwa ni berlaku di belah negara Arab lah kan, haram ini semua. Tapi kan bagaimana dengan kita di Nusantara ni Ustaz? Sebab mungkin kita akan beriman kepada hadis Nabi, tapi tindakan kita tu adakah kita terlibat sama? Maksudnya berlaku peperangan sebab masa tu tak ada teknologi kan, tak ada apa-apa. Jadi kita nak ke sana tu adakah miracle lah, maksudnya kita akan sesuatu yang miracle kan, kita akan sampai ke sana untuk bantu Imam Mahdi, ikut Nabi Isa semua kan. Kalau kita daripada belah sini ni, macam mana belah timur ni kan? Adakah kita ada grup lain pula yang bukan Panji Timur pula macam ni? Saya akan cakap yang pertama, wallahualam, sebab tak tahu exactly macam mana akan berlaku. Tapi antara tafsiran yang saya pernah baca adalah, kenapa akhirnya di akhir zaman orang akan bertarung pakai senjata yang tradisional balik? Antara tafsiran yang saya rasa ada possibility adalah bila semua benda dah tak ada, maksudnya electricity, bila banyak benda dah hancur, dimusnahkan oleh perang-perang besar ni, akhirnya tak ada duit, ekonomi jatuh, segala benda tak ada. So nak membangunkan senjata-senjata perang ni dah tak mampu nak diwujudkan, maka orang kembali menggunakan senjata-senjata yang tradisional. So macam mana kita nak ke sana? Wallahualam, saya pun tak tahu secara logikalnya macam mana benda tu nak berlaku ke apa. Tapi daripada isyarat hadis Nabi SAW, umat Islam yang confirm semua akan berkumpul nanti bila dalam hadis sebut akan ada angin. Bukan tiupan sangkakala, itu nanti, itu kemudian. Tapi angin pertama yang akan membunuh semua orang beriman.
Maksudnya semua orang beriman akan mati sebelum berlaku kiamat yang real tu. Semua orang beriman akan mati. Dan untuk kita baca hadis tentang Ya'juj Ma'juj, bila semua orang beriman, semua maksudnya satu dunia akan follow Nabi Isa alaihissalam masuk ke dalam satu tempat perlindungan, bunker apa kita tak tahu kan, tempat perlindungan bersama dengan Nabi Isa. Dan bila keluar Ya'juj Ma'juj semua dah mati. Dengan maksud apa? Memang kita akan ada kat sana. Tapi how? Entah, saya tak tahu. Banyak tafsiran akhirnya macam mana tak susah nak kita kira secara logik sebab teknologi dah tak ada, apa dah tak ada kan. Apatah lagi nak pergi, takkan jalan kaki kan. Tapi apa saja possible boleh berlaku di akhir zaman di tangan Allah Ta'ala. Tapi yang confirm memang kita akan ke sana. Alhamdulillah, banyak lebar pesan Ustaz pagi ni, mungkin insyaAllah. Maknanya Ustaz untuk sesi yang akhir zaman dan awal zaman ni Palestin ni kiranya dah habis dah, menutup dah hari ni lah kan. Untuk topik akhir zaman cukuplah sini. Saya rasa yang detail saya nak buat kat kelas saya nanti. Supaya boleh apa, saya pun rasa persediaan tu kena lebih deep lah. Ini bukanlah maksudnya saya tak bersedia ke apa untuk kelas ni, cuma yang saya mampu untuk ruang kelas ni saya mungkin boleh cerita pengenalan saja lah kan. Kalau tak dia jadi satu siri yang sangat panjang pula nak cerita pasal akhir zaman saja. Maknanya kita akan sambung pada sesi tu di grup sirah lah insyaAllah, Ustaz yang nanti lah. Kalau kita harap kesinambungan pada sini dan disambung ke sana lah untuk orang kata lebih, orang kata yalah kita dah ada di platform tu, so kita nak tahu seterusnya macam mana kan Ustaz, insyaAllah. Tak wajib. Tak wajib, tapi kita dah belajar Ustaz. Kalau masalah sila je saya jemput. Soalan lagi ke? Okey, kalau tak ada persoalan kita di sini dulu lah ya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Kita akan sesi kita yang tasbih kafaran juga surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih Ustaz atas yang sampaikan. InsyaAllah kita akan bincang topik yang pula sampai sini. InsyaAllah mungkin kita sambung kita punya topik yang seterusnya yang berkenaan dengan projek kita Muslimah Sirah Muslimah Quran Muslimah pula insyaAllah. Terima kasih semua atas pada pagi ini. Kita sambung lagi besok akan datang. Dengan itu saya akan kasih kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.